Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita, terutamanya tak kira di mana sahaja anda berada, dari utara ke selatan, timur ke barat, terutamanya juga kini Tanyalah Ustaz boleh dicapai hinggalah ke seluruh pelosok dunia dengan hanya menonton secara langsung di live Facebook kita. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kembali bersama kita akan membincangkan topik yang sangat istimewa. Di hujung-hujung minggu ni, hari Sabtu 10 hari bulan 10. Cantik nombor tu, 10 Oktober 2020 bersamaan dengan 22 Safar 1442 Hijrah. Dan insya-Allah sepanjang 2 jam saya akan temankan anda. Saya Da'i Hadari dan saya tidak keseorangan, di mana hari ini kita akan bincangkan topik akhlak. Kita akan fokuskan kepada hilangkan sifat malas. Ada yang malas pagi ni? Jangan. Kena positif ya. Dan bersama dengan saya di studio ketika ini yang berbahagia Ustaz Azam Al-Kankari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadari sihat? Alhamdulillah. Ini kenangan lama kembalilah. Itulah sahabat lama Allah. kan. Kita waktu program 2013 dulu. Allahu Akbar. Kami sama-sama batch dulu sama Da'i lah. Alhamdulillah, itu dia. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim produksi kerana menjemput saya dan gandingkan bersama sahabat baik saya Da'i Hadari. Alhamdulillah. Dari Muar datang kemari Ustaz ya? Ya betul. Alhamdulillah, cantik tu. Dan insya-Allah hari ini Ustaz kita akan bincangkan tentang hilangkan sifat malas. Itu topik yang kita akan sama-sama bincangkan. Cumanya saya alu-alukan soalan daripada anda semua. Kalau ada soalan nak diajukan, boleh sahaja terus hubungi kami di talian bebas tol 1-800-881677 atau boleh terus sahaja menggunakan platform WhatsApp yang kami sediakan dengan taliannya 011-1233-6480 atau boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Ya. Bila sebut tentang malas ni, Ya, saya rasa kena rajin lah pagi ni. Cumanya apakah itu sifat malas dan mengapa sifat malas ini perlu kita kikis? Luar biasa. Terima kasih kepada Da'i Hadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Apa khabar semua para penonton setia rancangan Soal Jawab Agama nombor 1 di Malaysia? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, saya bersyukur dan kita semua kena bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah temukan kita dalam pertemuan pada pagi yang penuh barakah hari ini. Ya, hari Sabtu, hujung minggu bersama keluarga dan sebagainya, menonton rancangan Tanyalah Ustaz. Topik pula Hadari ya, hilangkan sifat malas. Jangan malas-malas tuan-tuan. Biasanya kan kadang-kadang hujung minggu ni kita malas sebagainya. Tapi orang tanya pula, Ustaz, apa makna malas? Apa pengertian malas? Tuan-tuan dan puan, bila mana kita berbicara tentang malas ini, sebenarnya Nabi SAW telah diceritakan tentang malas ini sendiri. Malas ini tuan-tuan banyak kategorinya, tapi sebelum tu saya nak bacakan satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang sangat semangat sekali dalam beribadah. Maka beliau berkata, itulah puncak semangat peramalan Islam dan kesungguhannya. Setiap semangat akan mencapai puncaknya dan setiap puncaknya akan ada masa kemalasan. Barang siapa waktu malasnya dalam batas wajar dan tetap dalam sunnah, Nabi kata, maka dia telah menempuh jalan yang lurus. Dan barang siapa yang kemalasannya melakukan kemaksiatan, terjerumus kepada maksiat, maka itulah yang dikatakan celaka. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan, apa saya nak kongsikan kalau kita rujuk dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, kalau kita lihat perkataan malas itu sendiri sebenarnya dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, maksudnya apa? Tidak mahu membuat sesuatu atau segan dan enggan membuat sesuatu. Maknanya dia memang tak nak buat. Kalau kita lihat pula bahasa Arabnya, malas ini dalam sabut bahasa Arab itu al-qaslu. Al-qasl ini maksudnya adalah bermakna berat untuk mengerjakan sesuatu dan berhenti dari menyempurnakan sesuatu. Maknanya dia berat melakukan sesuatu dan berhenti daripada menyempurnakan sesuatu. Maknanya dah nak sempurna, malaslah buat. Ini maksud malas. Dan Imam Al-Gharib mengatakan bahawa malas adalah merasa berat dalam suatu urusan yang seharusnya tidak perlu merasa berat. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita bicara sifat malas ini, kita harus faham ada dua, Hadari, dua malas ini yang ada. Apa dia?
Pertama, malas dengan urusan dunia. Allah. Maknanya urusan dunia malas. Kan? Malas betul dia. Urusan dunia, mana kerja, malas belajar, malas makan, malas. Semua malas. Tapi betul, makan gaji saya pula. gaji pula kan. Itu sebab tuan-tuan dan puan, para penonton, ini urusan dunia, malas urusan dunia. Ada orang begitu. Malas, semua malas. Dan ada yang kedua, apa dia? Malas kategori yang kedua adalah malas dari segi urusan akhirat. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kita akan membicarakan tentang sifat malas ini, bagaimana nak hilangkannya. Dan adakah malas yang dibenarkan? Itu sebab tuan-tuan dan puan, malas akhirat ini, urusan akhirat ini apa dia? Malas untuk melakukan ibadah, malas untuk solat, malas untuk beribadah, berzikir dan sebagainya. Dan sifat ini sebenarnya tuan-tuan dan puan adalah sifat yang sangat bahaya. Walaupun sebenarnya dia memang ada pada kita, tetapi bagaimana kita nak mengawalnya. Itu sebab tuan-tuan dan para penonton, topik ini sangat luar biasa dan insya-Allah kita akan kongsikan dengan lebih lanjut daripada soalan tuan-tuan dan para penonton, insya-Allah. Tapi saya yakinlah Ustaz Azhar memang rajin orangnya daripada muar sampai kemari. Alhamdulillah. Cumanya saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan tadi berkaitan dengan maksud ataupun takrif malas itu sendiri mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, maksudnya segan nak melakukan sesuatu. Betul. Maksudnya Ustaz sedikit mungkin Ustaz boleh perincikan. Ia bukanlah sifat yang tak sengaja. Tak sengaja pula malas. Bukan ya. Maksudnya ia adalah sifat yang sebenarnya kita yang ada-adakan. Betul. Dia menarik. Sebenarnya Hadari, malas ini adalah satu simptom. Kan? Biasa sekarang ni musim wabak tuan-tuan dan puan. Kita kena jaga. Ada simptom, pergilah cepat-cepat buat rawatan kan. Kita nak buat swab dan sebagainya. Malas ini juga adalah merupakan satu simptom dan sebenarnya ia satu penyakit. Penyakit yang kena dirawat. Kalau tak rawat lagi melarat. Ini kata orang Johor lah. Maknanya tuan-tuan dan puan, apa saya nak kongsikan adalah bila mana malas ini datang pada kita, dia akan menyebabkan satu penyakit yang memang tak nafi. Kita manusia biasa. Tuan-tuan dan puan, saya manusia biasa. Ibu ayah semua, kita semua manusia biasa. Kadang-kadang ada sifat malas yang ada pada diri kita. Biasalah. Iman kita, tuan-tuan dan puan, biasa kita dengar iman itu yazid wa yankus. Iman kita meningkat, iman menurun. Kalau macam hari ini, tuan-tuan dan puan, para hadari, para penonton semua, bila hari ini yang menonton tanyalah Ustaz, tak kiralah live di TV ke, saya langsung di TV ke, ataupun mungkin yang menonton secara live di Facebook, tanyalah Ustaz TV3, tuan-tuan dan puan, waktu ini insya-Allah iman kita meningkat. Iman kita meningkat. Maksudnya apa? Seronok, rajin betul tengok rancangan agama. Kerana majlis ilmu. Majlis ilmu seronok. Tetapi tuan-tuan dan puan, jangan lupa. Ada juga kadang-kadang datang satu perasaan, ya Allah malasnya nak buka kan. Nak buka TV3 waktu ni tanya Ustaz ni, malasnya nak tekan button on TV pun malas. Contoh. Maknanya tuan-tuan dan puan, apa yang nak kongsikan, bila mana kita berbicara tentang malas ini, sebenarnya adalah satu penyakit. Tapi penyakit ni macam kita sesama, macam kita demam ataupun macam apa sakit mata, dia ada tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda malas ni bagaimana dan sebagainya, itu sebab apapun yang ada pada kita, kita kena kawal. Kemalasan ini perlu dikawal. Sebenarnya cukup macam pelajar kan. Saya seorang guru Hadari, saya guru sekolah agama di Johor. Bila kita mengajar, kadang-kadang pelajar ni dia memang direct je, Ustaz malas lah Ustaz nak buat kerja sekolah. Sabar je aku tengok kan. Hari ni pun saya yakin para penonton dia boleh jujur dengan pengajarnya. Dia jujur dengan cikgu je sebab cikgunya melayan kan. Saya yakin juga ada para pelajar saya menonton rancangan pagi ni. Mana saya kata rajin menonton, buka TV kan. Tuan-tuan dan puan, apa saya nak kongsikan, itu sebab malas ini adalah satu sifat yang sangat memang ada pada diri kita, tetapi ia sangat perlu dan penting untuk kita kawal dan juga mengobatinya. Bagaimana? InsyaAllah saya akan kongsikan sebentar nanti insyaAllah. Itu dia. Dan kejap lagi mungkin saya akan tanyakan juga kepada yang berbahagia Ustaz tentang hadis Nabi SAW, di mana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, di mana Nabi SAW bersabda mafhumnya, sejahat-jahat musuh kamu ialah nafsu kamu sendiri yang berada antara dua rusuk kamu. Hadis riwayat Baihaqi. InsyaAllah kejap lagi saya akan tanyakan. Cumanya Ustaz, daripada Muhammad Zakaria Ibrahim di Facebook kita ni, katanya, Assalamualaikum Ustaz Zandai. Waalaikumsalam. Adakah diterima oleh Allah ibadat seseorang itu sekiranya dia melakukannya dengan malas? Masya Allah, dia punya solat tu sujudnya mungkin tak sampai setengah saat kot. Dan rasa terpaksa, namun dia tetap istiqamah melakukan ibadat itu setiap hari. Dia istiqamah.
cumanya dia rasa malas. Jadi macam mana tu? Adakah diterima pahalanya Ustaz? Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih dari para penonton yang menonton. Terima kasih kepada yang bertanya di rakan FB kita. Tuan-tuan dan puan, para penonton, bila bicara tentang solat ini, kadang-kadang malas. Dia buat orang kata itu sebab solat ini bukan hanya sekadar kewajipan, tapi solat ini juga merupakan satu keperluan. Maknanya tuan-tuan dan puan, makan ini bukan kewajipan, tapi makan ini keperluan. Maksudnya kalau makan ubat itu kewajipan dan keperluan, kan? Solat ini tuan-tuan dan puan, kalau hanya sekadar kewajipan, makanya pastinya solat itu hanya sekadar solatlah. Dia tidak menghayati solat itu dan akhirnya kita takut sepatutnya inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah buatan keji dan munkar. Kita takut solat ini tidak dapat menyebabkan kita jadi baik dan kita tidak dapat menyebabkan kita jauh daripada perkara keji dan munkar. Jadi bila mana bicara tentang soalan yang ditanyakan tadi oleh siapa nama Zakaria tadi kan dekat FB kita. Betul tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang niat dia bagaimana? Itu sebab kalau kita lihat dalam Matan Arba'in hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang pertama, apa dia memang sangat popular. Nabi kata innamal a'malu binniyat ila akhir hadis. Maknanya setiap amalan itu mesti disertakan dengan niat. Tuan-tuan dan puan, para penonton ibu ayah, kita kena tengok niat kita untuk apa. Itu sebab tuan-tuan dan puan, solat ini apa niat kita? Kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, antara rukun solat yang 13, yang pertama apa dihadari? Niat. Niat tu barulah beri betul. Mana betulkan niat kita, usali kita itu perlu betul. Mesti niat juga. Niat dulu, mana barulah datangnya yang lain-lain dan keikhlasan. Tetapi bila mana bercerita tentang malas dalam solat ini, Allah SWT telah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 142. Boleh saya teruskan? Silakan. Boleh, tak ada cue apa-apa tak ada kan? masalah. Silakan. Seronok tuan-tuan rompan. Sebab dah lama dah. Saya sangat merindui set Tanyalah Ustaz ni. Alhamdulillah. Terima kasihlah kan. Tuan-tuan masih lagi menonton. Ibu ayah, kalau ada Quran di rumah atau tengah menonton pada ketika ini, ambil Quran cepat-cepat. Tengok Al-Quran. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran? Buka surah An-Nisa ayat 142. Apa Allah SWT kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wala yazkurunallaha illa qalila. Sadaqallahul azim. Apa Allah Taala kata? Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya, pada hatinya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Nauzubillah min zalik. Mereka pula apabila berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malas, iaitu qamu kusala. Mereka berdiri dengan malas. Rasa beratnya. Rasa berat malam, berdiri. Tak naklah buat contoh tuan-tuan. Pam-pam sendiri je lah kan. Mana berdiri dengan malas dan Allah Ta'ala teruskan, mereka hanya bertujuan riak, iaitu untuk memperlihatkan semayangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan solat, melainkan sedikit sekali, jarang-jarang. Maknanya itu sebab ibu ayah tuan-tuan dan puan, orang yang malas untuk melakukan solat. Maknanya diri pun malas-malas. Kadang-kadang solat pun celun-celun seperti patuk ayam dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibu ayah, kalau kita solat ini malas-malas, ia boleh menghampiri kepada ciri-ciri orang munafik. Allahu Akbar. Itu sebab kita kena jaga perkara ini. Jadi kalau solat itu sebagai pendinding kita untuk melakukan maksiat. Jadi solat inilah yang dapat membimbing kita, maka rajinlah kita melakukan ibadah solat dan kita takut dengan kerana malas kita ini akan menyebabkan kita terjerumus kepada kemungkaran. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan tadi berkaitan dengan sifat malas ini sebenarnya berkait rapat juga dengan hati. Betul. Saya ingin bawakan satu perkaitan dengan hati ni. Mungkin Ustaz boleh perincikan. Malas sebenarnya berpunca dari syaitan. Betul. Walaupun kita bukanlah menyalahkan syaitan 100% tidak juga ya. Syaitan Hadari sebenarnya ada orang cakap tuan-tuan puan, Ustaz, saya ni malas ni sebab syaitan. Oh, salahkan pula. Semua syaitan salah. Padahal dia sendiri yang malas. Kesian syaitan tu kan. Itulah bila sebut tentang syaitan ni, syaitan melatih nafsu manusia agar menjadi malas. Sama ada malas dalam ibadat atau malas dalam tanggungjawab untuk amanah yang dipikul. Itu beratlah tu, amanah pun dia malas juga. Rabbi. Apakah antara amalan untuk kita latihkan diri kita agar kita rajin, yakni menangkis sifat malas hasutan syaitan itu?
Baik, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Terima kasih hadari, para penonton semua. Bila mana kita cerita tentang amalan, memang saya tak nafi tuan-tuan dan puan, hidup kita ni, ya Allah, memang mencabar. Tuan-tuan dan puan, orang-orang agama kan, macam ni lah orang-orang agama, hadari, pendakwah, ini Allah. lagi bahayanya. Sebab apa? Syaitan dia ada guna jeratan. Guna talbis tu tadi, makna jeratan iblis itu. Kadang-kadang kita rasa, minta maaf cakap tuan-tuan dan puan, mana kuliah saya kat Masjid Surau, saya akan cerita perkara ni. Apa dia? Kadang-kadang kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita lebih mulia daripada orang lain. Kita rasa kita je yang, ya Allah, solehnya, banyaknya ibadah kita, banyaknya zikir kita, banyaknya solat kita. Orang lain tak banyak. Tuan-tuan dan puan, kalau ada perasaan seperti itu, inilah antara jeratan-jeratan iblis. Kita takut, akhirnya kita rasa kita yang terbaik. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita nak mengelak daripada syaitan, pastinya saya nak kongsikan amalan untuk mendidik hati kita supaya dijauhkan daripada godaan syaitan. Saya nak kongsikan ada 4 tuan-tuan dan puan. Apa dia? DDTZ. Boleh hantar ya? Ada singkatan DDTZ. Ada singkatan, itu biasa tuan-tuan ya. DDTZ. Apa dia DDTZ? Dia yang pertama, ini yang paling penting iaitu doa. Maknanya kita minta perlindungan daripada Allah SWT. Apa dia? Paling mudah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta dengan Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada syaitan yang direjam. Doa minta dengan Allah. Minta moga Allah jauhkan kita daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta dengan Allah supaya Allah menjaga hati kita agar sentiasa mendapat kasih sayang daripadanya. Subhanallah, dia yang pertama, didik hati kita dengan berdoa. Minta, buat apa-apa minta, ya Allah, jauhkan aku daripada gangguan syaitan. Ya Allah, jauhkan. Kita takut bukan saja syaitan yang menggoda untuk kita jadi malas, tapi syaitan juga akan menggoda kita untuk rasa bangga dengan kerajinan kita. Bahaya tu. Oi, bahaya. Bahaya dari Kita rasa bangga pula dengan apa bangga kita pula lakukan. dengan rajin. Malas dah satu hal. Itu cerita lain. Ini rajin pula. Dia nak lawan malas tu tadi. Dia rasa dia rajin, dia paling banyak berzikir, dia paling banyak baca Quran. Akhirnya, minta maaf cakap tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Kadang-kadang rasa kita ni banyak dah baca Quran. Tanya pula isteri kita, awak baca Quran berapa juzuk hari ni? Abang dah 2 juzuk dah satu hari ni. Oh, bini dia kata, abang ni kenapa? Tak adalah abang nak cerita. Abang ni bagus baca juzuk, awak tak baca langsung. Tuan-tuan, kita takut kita punya amalan tadi fata morgana. Tak terima, na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibu ayah, kita kena yakin dengan diri kita, paksa diri kita untuk beramal. Tapi dia yang pertama doa. Dia yang kedua, tuan-tuan dan puan, apa dia? Inilah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, didik hati kita daripada syaitan. Dia yang kedua, damping orang soleh. Damping orang soleh. Da'i hadari ni orang soleh, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa daripada dulu, muka sama macam sekarang. Saya je berubah, makin lama makin kembang. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kita damping orang soleh. Apa makna damping orang soleh, tuan-tuan dan puan? Maknanya bila mana ada perkumpulan orang-orang soleh, ada majlis zikir dan sebagainya, majlis ilmu, kita damping orang soleh. Ini yang paling penting. Kadang-kadang Ustaz, kita tak sempat, tak boleh keluar rumah. Kita mampu duduk rumah je menonton kat televisyen ataupun menonton hanya di Facebook. Tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. Kalau ada orang baik, kita cuba dekat. Tapi sekarang ni musim wabak, berhati-hatilah. Tak boleh dekat sangatlah. Yang penting damping mereka. Paling kurang mungkin melalui laman sosial yang ada, macam laman sosial saya Azam Al-Kankari contoh Instagram, Facebook kan, laman sosial. Kita mendamping orang-orang yang baik-baik ni, ramai ustaz-ustaz kita dan sebagainya. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, DDTZ, T yang seterusnya, apa dia yang ketiga, T dia apa dia? Tuntut ilmu. Tuntut ilmu dan ilmu yang mengajar kita supaya kita jauh daripada gangguan syaitan, kita jauh daripada perasaan-perasaan, prasangka sebagainya. Ilmu apa? Ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Ini yang paling penting, tuan-tuan dan puan. Ilmu akhlak dan ilmu tasawuf supaya apa? Supaya kita sentiasa mendekatkan diri, taqarrub ilallah. Supaya kita buat apa-apa merujuk kepada Allah SWT, bukan kerana makhluk. Ini yang kita nak jaga. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan, Z yang terakhir, apa dia? Bila sebut tentang Z yang terakhir ni, saya yakin para penonton nak tahu Z tu apa. Jadi kalau nak tahu para penonton sekalian, nantikan selepas ini, insya-Allah. Dan kejap lagi banyak lagi saya nak tanya Ustaz ni. Luar biasa, insya-Allah. Luar biasa, insya-Allah. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana, nantikan selepas ini apakah itu Z-nya. Terus setia tanyalah Ustaz, biar tahu jangan clear. Insya-Allah.
Ya, tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Cumanya pagi ini saya rasa macam kembali ke 7 tahun lepas. Sebab apa? Bersama dengan saya yang berbahagia Ustaz Azam Al-Kankari, rakan seperjuangan dalam Da'i musim yang pertama dahulu. Dan hari ini kita bincangkan tentang hilangkan sifat malas, akhlak. Jadi pengajian akhlak adalah salah satu yang disebutkan oleh yang berbahagia Ustaz tadi, iaitu di yang pertama doa, kemudian yang kedua didamping orang soleh, kemudian tuntut ilmu, akhlak dan tasawuf. Alhamdulillah. Cumanya Zack tak akhir. tadi ada makcik-makcik pakcik-pakcik marah saya tu. Kenapa dipotongnya Ustaz cakap? Zack tu apa Ustaz? Jangan marah dia. Itu memang kerja dia. Kalau dia tak potong bahaya juga tuan-tuan ya. Tuan-tuan dan puan-puan penonton, sebenarnya betul Hadari kata tu 7 tahun lepas kan. Betul. Kalau nak tahu tengoklah dekat laman sosial kat mana kan. Zaman 2013 dulu. Lama dah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan penonton semua, bila mana kita cerita tentang amalan untuk mendidik hati, untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan dan sebagainya, saya kongsikan tadi, Hadari pun telah ulang. Dia yang pertama doa, DDTZ. Apa dia yang pertama doa, dia yang kedua damping orang soleh, T yang ketiga adalah tuntut ilmu, dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, Z yang terakhir adalah zikrullah. Kita banyakkan berzikir, minta dengan Allah. Allah Al-Qawi, Allah yang berikan kekuatan kepada kita. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita rasa kita lemah. Kadang-kadang kita rasa, minta maaf cakaplah tuan-tuan, kita ada masa kita lemah untuk beribadat. Ya Allah, malasnya. Itu biasa, tuan-tuan. Kalau tak ada perasaan, itu masalah. Faham kan? Orang yang ada, semua orang insya-Allah semuanya ada masalah. Kalau kita belajar ilmu psikologi, saya guru, Hadari, saya guru sekolah agama Johor. Saya mengajar dengan pelajar, memang kita guru. Kita ada kadang-kadang ada masa kita berada yang sangat hebat, kita punya mental okey. Kadang-kadang ada masa kita rasa futur, kita rasa lemah. Kadang-kadang kita rasa macam aduh malasnya Tertekan macam-macam. Tertekan, stres dengan kursus dan tugasan orang sekeliling dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan, bila mana apa pun masalah, ini saya cakap untuk diri saya, kita kena zikir. Memang betul. Ini juga diingat oleh pelajar saya. Saya pernah tahu tuan-tuan dan puan. Saya duduk pelajar saya waktu tu kita ada banyak kerja kan. Saya pun tengah sambung belajar sekarang ni dengan assignment dan sebagainya macam-macam. Lepas tu kita tanya pelajar kita, saya tanya pelajar saya tanya, Pak pelajar, boleh tak beri saya bagaimana untuk mengurangi stres, untuk mengelakkan saya pada malas? Pelajar saya boleh jawab, Ustaz, zikir, Ustaz, sabar je tuan-tuan. Pelajar kan, maknanya nak cerita apa? Pelajar pun ingatkan kita, Ustaz, zikir, Ustaz. Terima kasih. Sedap tuan-tuan ya. Maknanya ibadah, walaupun nampak simple, tapi ia bukan mudah. Duduk hati orang berzikir ini, hatinya Allah, 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 Allah. Ya, itu sebab tuan-tuan, asma Allah ada 99, 99. Dalam apa memang 99 kan. Pak Chu 99 bahasa Cina kan. 99 nama Allah tuan-tuan, banyak yang boleh kita amalkan sebagai zikir kita. Kita nak dapatkan kekuatan daripada Allah SWT, serulah nama Allah yang mulia, Asmaul Husna, ya apa? Ya Qawi, Ya Qawi, Allah yang Maha Kuat. Moga Allah beri kekuatan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah 4 amalan yang boleh kita amalkan untuk menjaga hati kita agar sentiasa dekat kepada Allah dan jauhkan daripada gangguan syaitan dan jauhkan daripada sifat malas, insya-Allah. InsyaAllah, itu adalah antara ikhtiar yang kita boleh lakukan. Betul. 4 perkara: doa, damping orang soleh, tuntut ilmu, terutamanya akhlak dan tasawuf dan juga zikrullah. Cumanya Ustaz, bila sebut tentang malas ni juga, adakah ia juga daripada beberapa punca? Macam yang ditanya oleh Kak Iyad ni lah. Oh, ya, silakan. Nur Hayati Ismail di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah sifat lembab seseorang dalam melaksanakan sesuatu tugas boleh dianggap sebagai malas? Yang keduanya, adakah sifat malas ni timbul kerana ni kebiasaanlah keasyikan kita terhadap perkara yang melalaikan? Betul Sebagai contoh menonton TV, tengok drama lah tu sepanjang masa atau melayari internet dan menghadap telefon bimbit. Mohon pencerahan dari Ustaz. Kak Iyad dari Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Alhamdulillah, terima kasih Kak Iyad. Soalan yang sangat menarik. Tuan-tuan dan puan, memang saya tak nafikan. Ada, Ustaz, apa ciri-ciri orang malas? Adakah lembab ini antara the part of cakap putih pagi kan? Muar ni lain macam muar lain dahsyat kan. Maknanya adakah lembab itu sebahagian daripada malas. Kemudian habis Ustaz tengok TV je. Tuan-tuan, kau tengok Tanyalah Ustaz tak ada masalah. Tengoklah. 2 jam ni tengok tuan-tuan. Bukan saya tengok, yang menonton Facebook ni tekan button share, kongsikan dengan orang dan masukkan dalam semua grup tuan-tuan yang ada. Tuan-tuan dan puan, Ibayah, apa yang saya nak kongsikan? Sebenarnya saya nak kongsikan ciri-ciri orang malas tu sendiri ada pada perkataan MALAS. Wah, dia dekat situ? Ada. Dapat tambah research tuan-tuan. Sebenarnya Ibayah, kita ni kata malas.
Tetapi apa malas ni? Apa ciri-ciri orang malas? Kalau dia kata adakah lembab itu sebagai orang malas, nanti saya akan kongsikan insya-Allah. Adakah hanya sekadar melihat ataupun melakukan perkara sia-sia, perkara lara? Itu dikategorikan orang malas. Tuan-tuan, sebenarnya banyak ciri-ciri orang malas, tapi saya nak bawa pada hari ini MALAS. Malas itu sendiri ada pada perkataan malas. M yang pertama, apa dia? M yang pertama itu menangguh-nangguh. Tuan-tuan dan puan, orang yang malas ini dia suka menangguh kerja. Dia suka menangguh kerja ataupun melengah-lengahkan. Nantilah. Baru nak cakap kan. Nantilah, kejaplah. Alah, bos bukan nak lagi. Deadline lama lagi. Tuan-tuan, ini biasa. Kadang-kadang budak universiti kan atau pelajar sekolah, kita sendiri pun kadang-kadang bos dah minta macam-macam lah. Sekejap bos. Tuan-tuan, akhirnya bila kita menangguh, kerja datang lagi. Tangguh, kerja datang lagi. Itu sebab bahaya. Ciri orang malas dia suka menangguh. Ini bahaya. Ini bahaya tuan-tuan dan puan. M yang pertama menangguh-nangguh. Ini ciri orang malas. Yang kedua, apa dia? Alasan. Orang yang suka memberi alasan. Alasan. Apa alasan dia? Tak pandailah. Bos minta buat apa? Tak pandailah. Kadang-kadang kita kata, marilah kita beribadah, kita nak buat solat duha, kita nak buat solat tahajud. Tak pandailah sebab dia malas. Dia memberi alasan. Alah bos, ni tengah COVID ni. Tak apalah, rumah je. Banyaklah dia kan. Sebab ya, yang penting kita jagalah SOP kan. Ya, para penonton semua saya memang ingatkan sentiasa pelajar saya di sekolah. Baik. yang kedua, pada alasan. Banyak memberi alasan. Ini ciri orang malas. Sikit ada alasan. Ya Allah, payah orang macam ni. Dan orang yang banyak alasan ini adalah ciri orang yang tidak berjaya. Orang yang nak berjaya, dahsyat tuan-tuan, macam motivasi kan. Orang yang nak berjaya, orang yang tidak ada mengatakan tidak. Ataupun tidak ada mengatakan tapi. Tapi, maknanya dia memberi alasan. Itu sebab tuan-tuan dan puan, yang kedua alasan. Yang ketiga apa dia? MAL. L yang ketiga apa dia? Lambat buat kerja. Ini yang tadi kata tadi. Maknanya dia loading. Loading, tuan-tuan. Loading. Tuan-tuan faham tak faham? Buaya, loading. Maknanya kalau kita cakap dengan dia, lambat. Kita cakap dengan dia, beri kerja kat dia, dia loading. Sebab apa? Dia lambat untuk buat kerja. Kadang-kadang memang ada orang begini. Tapi jangan hina dia. Jangan hina dia. Kalau dia memang kategori, tuan-tuan dan puan, dalam ilmu, kalau kita belajar, apa pelajar kan, dia ada ilmu pendidikan khas, memang ada panggil, minta maaf cakap tuan-tuan dengan izin, slow learner. Maknanya belajar yang lembam. Itu lain. Itu memang ada kad orang kelainan upaya. Itu keistimewaan lah. Keistimewaan yang Allah beri kepada dia untuk kita bantu dia lebih, untuk kita dapat pahala. Tuan-tuan, itu lain. Ini maknanya dia orang normal biasa tapi lambat dia buat kerja. Benda lain dia laju. Benda itu lain, je. ya Allah, kira duit laju. Contoh. Kira duit laju, ya Allah. Tapi bila buat akaun, lambat betul kan? Kira duit laju, kira cepat. Tapi bila suruh buat kerja, kadang itu sebab bahaya, dia lambat buat kerja. Ini juga antara ciri orang yang malas sebenarnya. Sebab apa? Dia malas nak buat cepat. Itu je poinnya. Dia malas nak buat cepat. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, yang seterusnya adalah akal pendek. Akal pendek ni maksudnya apa? Dia tidak berfikiran jauh. Orang malas ni, tuan-tuan dan puan, dia tidak berfikiran luar daripada kotak. Maksudnya malas nak berfikir? Yes, malas nak fikir. Akal pendek. Dia kata, cukuplah takat ni. Kita dah ada dalam ni, tak payahlah. Kita kata, kita beribadah lagi. Contoh, ni dari segi ibadah lah, urusan akhirat kan. Kita ibadah lagi? Cukuplah satu hari istighfar 5 kali dah lah. Subuh sekali, astagfirullah. Zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali. Tuan-tuan dan puan, sikit pun no. Nabi pun satu hari, dari tuan-tuan dan puan para penonton, Nabi yang tak ada dosa. Nabi subhanallah, Sayyidina Muhammad. Nabi maksum. Tapi Nabi tetap mohon ampun dengan Allah dengan istighfar. Ada riwayat mengatakan lebih 70 kali dan ada riwayat mengatakan 100 kali. Subhanallah. Kita ni, saya. Tuan-tuan banyak pahala insya-Allah. Saya tuan-tuan, kita sendiri kadang-kadang ya Allah dosa. Pagi-pagi dah mengutuk orang ustaz tu, songkok dia, dukar maiti. Contoh. Kenapa sengit? Kenapa sengit? Tuan-tuan, dia tak tahu dia pakai ni terus jadi. Dia pakai terus jadi. Mana saya tahu? Sebab saya memang skor rendah. Tadi saja je pasal. Tuan-tuan, para penonton, itu sebab orang yang malas ini akalnya pendek. Dia tak nak luar kotak. Dia tak nak buat benda yang mencabar diri dia. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita orang yang macam ni, kita kena bimbing dia betul-betul. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan, ini yang paling, orang kata, minta maaf cakap, yang paling biasa. Apa dia? Sambil lewa. Orang malas ni, dia buat kerja sambil lewa dan tidak kompeten dalam kerja dia. Maknanya dia tidak ada persaingan dalam kerja dia. Maksudnya amanah yang diberikan pun sambil lewa, cukuplah sekadar ada. Orang kata ala kadar. Ni bahasa orang Johor, tuan-tuan dan puan. Faham ke tak faham, tuan-tuan? Ala kadar. Dia buat sekadar ada, acuh tak acuh. Ini antara sifat-sifat orang yang malas. Dia kata cukuplah, ada-adalah. Dia tak nak more deh. Orang putih lagi kan, tuan-tuan. Dia tak nak
nak beri lebih, tuan-tuan. Dia tak nak beri nilai tambah. Itu sebab, tuan-tuan dan puan, kita buat apa-apa pun di dunia ini, kita perlu ada satu nilai tambah untuk orang mendapat manfaat daripada kita. Nabi kata apa? Khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Tuan-tuan dan puan, kalaulah kita nak memberi manfaat kepada manusia lain, mestilah kita menangani sifat malas ini dan jangan buat kerja sambil lewa. Jadi MALAS, inilah antara ciri-ciri orang malas yang ada pada perkataan malas itu sendiri. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada ciri-ciri ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Itu okey Ustaz. Bila dia malas kerana sifatnya sendiri menyebabkan dirinya terkesan. Betul. Ada juga malas yang menyebabkan orang lain pula menanggung akibat. Ini yang ditanya oleh sahabat kita Sarimah binti Ismail di Facebook ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dalam musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP, adakah berdosa ingkar perintah ulama dan juga umara, iaitu malas juga, iaitu malas pakai topeng di khalayak ramai dan malas pakai topeng bila pergi ke masjid untuk solat berjemaah? Katanya, apalah topeng-topeng ni? Allah kan ada. Dari Lahar Yoi, Tasik Gelugok, Penang. Silakan. Luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, benda ini memang benda sensitif. Saya minta maaf cakap tuan-tuan ya. Saya ada anak kecil. Saya ikutkan hari, minta maaf saja nak ceritalah tuan-tuan ya. Semalam hari ulang tahun perkahwinan saya. Alhamdulillah. Baru 5 tahun, baru anak baru 2. Alhamdulillah, doakan kan. Saya menikah dulu, hadari datang wedding kami. Saja cerita. Tuan-tuan dan puan, sepatutnya hari malam saya menjangkakan saya akan datang bersama isteri dan anak-anak saya ke Kuala Lumpur ke sini untuk meraihkan kononnya ulang tahun perkahwinan kami. Tapi tuan-tuan dan puan, oleh kerana statistik ataupun kes COVID ini meningkat, kita kenalah jaga diri kita. Moga-moga Allah pelihara kita. Jadi tuan-tuan dan puan, saya bincang dengan pasangan saya, dengan isteri saya. Tak jadi tuan-tuan, jadi makanya isteri saya hanya duduk di rumah bersama anak-anak. Itu sebab ibu ayah, kita kena jagalah diri kita. Kerana apa? Oleh kerana kemalasan kita, minta maaf cakap tuan-tuan ya, oleh kerana kemalasan kita tidak mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun pihak yang berkuasa, makanya tuan-tuan, saya tak langsung sebenarnya kita telah menyusahkan ramai orang. Antara contohnya tuan-tuan, tak payah pergi jauh. Isteri saya seorang jururawat. Ini saya cerita pengalaman tuan-tuan. Isteri saya seorang jururawat, ibu ayah, tuan-tuan dan puan, oleh kerana orang tidak menjaga SOP, oleh kerana orang tidak mengikut segala peraturan ataupun tata cara yang sepatutnya norma baharu ini dilakukan, itu sebab tuan-tuan dan puan, kita takut takutnya menyusahkan orang lain. Isteri saya, tuan-tuan, sepatutnya dia dah boleh bercuti dan sebagainya. Kita takut orang jururawat, rakan-rakan kita jururawat, cutinya dibekukan. Rakan-rakan kita yang berada di barisan hadapan, polis, askar dan sebagainya, cuti mereka dibekukan. Sedangkan mereka ada keluarga. Mungkin mereka dah ada janji untuk berjalan dan sebagainya. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, ingatkan rakan-rakan kita. Saya ni sebenarnya, hari ini pun saya bawa emas, tuan-tuan. Bawa. Sebab apa kita bawa? Sebab pergi mana-mana, inilah norma baharu kita. Pergi mana-mana dalam kereta, sediakan sejarah sebagainya. Itu sebab ibu ayah, jangan malas untuk mengikut peraturan sedia ada. Jangan malas untuk menjaga SOP. Kerana apa? Kita takut asbab kita akhirnya yang orang-orang sekeliling kita terkena dan sebagainya. Tapi yang paling penting, jangan suka salahkan orang. Jangan suka ini sebab dialah ni. Sebab dialah ni kita kena. Sebab dia. No. Ini bukan masa untuk blame orang, bukan masa untuk kenakan orang, bukan masa untuk menyalahkan orang. Kita jaga diri kita, insya-Allah Allah pelihara kita. Allah pelihara kita. Yang penting tuan-tuan, jangan salahkan orang dan insya-Allah kalau kita rajin ikut segalanya, Allah akan pelihara kita. Itu ikhtiar kita. Yang paling penting, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa, hanya kehendak dan kekuasaan Allah. Wallahu a'lam. Setiap ikhtiar yang dilakukan terutamanya ketika PKP ini adalah ikhtiar yang mana diputuskan oleh barisan atasan terutamanya ulama dan juga umara. Jadi kenalah kita patuh Ustaz ya. Betul. Itu paling penting. Yang penting juga Hadari kita kena doakan rakan-rakan kita supaya mereka diberkati insya-Allah. Amin rabbal alamin. Cumanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh ulaskan sedikit sebelum kita berehat seketika sebentar lagi. Rehat lagi ya? Kena Ustaz. Sekarang tak minum air teruk juga. Bayar juga Bila sebut Ustaz tentang sifat malas ni, Ustaz ada sebut tadi di awal tadi bagaimana sifat malas ini boleh menjerumuskan kita dalam sifat munafik. Allah. Boleh Ustaz jelaskan? Baik, ini sangat menarik. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita bicara tentang sifat malas ini, akhirnya dia boleh menjerumus kepada munafik. Kerana apa? Ia bermalas-malas.
Bila bermalas-malas... Kalau orang tak nampak, dia itu malas. sebab kadang-kadang dia bermalas-malas. Contohnya, bila berada di masjid sebagai contoh. Ni contoh tuan-tuan. Jangan tengok orang, tengok diri kita. Jangan tengok orang, tengok diri kita. Ini tak, kita suka tengok orang. Tengok malam-malam menafik dan no. Itu bukan kerja kita. Tuan-tuan dan puan, itu bukan kerja kita untuk menghakimi orang. Tengok orang malas tu semayang, tengok sujud macam tu. Padahal memang sakit belakang. Contoh, tuan kita berkata ni malas nak rokok, malas sikit aja dia bongkok. Padahal sakit belakang kan. Ni malas ni mesti masalah ni. Mesti dia ni malas ni munafik ni. Jangan. Tuan-tuan, bukan kerja kita. Bukan. Na'udzubillah min zalik. Apa dia? Dalam ayat Allah, surah An-Nisa yang saya nyatakan di awal tadi. Ayat 142 ini, maksudnya apa dia? Depan orang kat masjid, bagus solat dia. Tapi bila belakang orang lain tak nampak, maka dia malas. Kadang-kadang bukan saja malas, bermalas-malas untuk melakukan pergerakan, tetapi dia kadang-kadang minta maaf cakap, tak solat pun. Maknanya kalau depan orang baca Quran, dahsyat. Dahsyat. Habis satu muka dia baca sekejap dengan lagu Taranum pakai. Tapi kalau belakang orang, tak ada benda pun. Tak apa-apa je. Kadang tak baca pun minta maaf cakap tuan-tuan ya. Itu sebab Bibaya, kita jangan tengok orang lain. Tengok diri kita. Tengok muhasabah diri kita. Ya Allah, adakah aku macam tu? Kalau macam tu tuan-tuan, istighfarlah banyak-banyak. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat ini. Kerana apa? Dengan sifat malas ini, kita takut tuan-tuan, banyak ulama membincangkan perkara ini, kita takut dengan sifat malas ini boleh menjerumuskan kita ke arah munafik. Na'udzubillah min zalik. Bila mana sifat malas ini boleh menjerumuskan kita ke arah munafik, tuan-tuan dan puan, inilah yang akan menyebabkan kita makin jauh dengan Allah. Akhirnya, luarnya mengatakan beriman, tapi dalamnya mengatakan dia kufur kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan bagaimana kita nak menangani perkara ini? Bagaimana kita nak mengatasi sifat malas ini, tuan-tuan? Saya nak kongsikan ada bubur. B-U-B-U-R. Tapi bila sebut tentang bubur ni, saya dah mula lapar ni. Cumanya kita rehat seketika. Nak tahu apakah itu bubur, nantikan selepas ni. Bukan saya masak, tapi Ustaz yang dah masak siap-siap. Apakah itu bubur? Nantikan sekejap lagi. Terus setia bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza dan kita bawakan juga ahli panel yang berbeza-beza. Cuma tujuannya ataupun objektifnya sama, iaitu memberi kefahaman dan juga satu jawapan kepada persoalan setiap hari, iaitu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan istimewanya hari ini kita bawakan persoalan berkaitan dengan hilangkan sifat malas. Cumanya bersama dengan sahabat saya, rakan seperjuangan saya, iaitu yang berbahagia Ustaz Azam Al-Kankari. Baik Ustaz, sebelum rehat, tadi Ustaz ada sebut bagaimana tips nak hilangkan malas ni. Cumanya bubur. Apakah bubur tu? Bukan makan ya. Bukan. Sedap pula kau breakfast pagi-pagi ni sarapan bubur. Sedap tuan-tuan ya. Tuan-tuan dan puan, tadi sebelum kita berehat kita berbicara tentang Allah Rasulullah Muhammad, berbicara tentang sifat munafik. Na'udzubillah min zalik. Maknanya malas ini menghampiri kepada sifat munafik. Dengan malas ini, hadari para penonton semua, dia akan menyebabkan kita menghampiri kepada sifat munafik. Na'udzubillah min zalik. Tetapi tuan-tuan dan puan, bila mana kita kata, Ustaz, macam nak mengelakkan perkara ini, kita kena berusaha untuk menghilangkan sifat malas ini. Mungkin nak hilang secara total ia bukan mudah, tetapi ia boleh meminimumkan ataupun boleh mengawal sifat malas ini. Mengawal bagaimana? Maknanya supaya ia tidak lebih dan dia sepatutnya kurang. Bagaimana tuan-tuan? Saya kongsikan, saya kompilkan kepada B-U-B-U-R, bubur. B yang pertama tuan-tuan dan puan, apa dia? Kalau kita nak mengelakkan ataupun menghilangkan sifat malas ini, B yang pertama mestilah buat dengan segera. Buat dengan segera, jangan lengah. Buat dengan segera. Dapat tugasan hari ini, terus buat hari ini. Ni yang cakap pun payah juga, tuan-tuan. Ini mencabar ibadah, tuan-tuan dan puan. Buat dengan segera. Dapat tugasan, terus buat. Dapat tugasan, terus buat. Ini orang nak cari orang macam ni,
Sebenarnya ia bukan mudah. Dia adalah spesies yang sangat rare. Kan? Tapi bila dapat tugasan tu buat ni teringat zaman Da'i lah. Oh, Masya Allah. Jangan ingatkan lagi. Ya. Cannot saya. Ya, ingatlah tuan-tuan. Ya. Sampai menonton kami, dia tahulah. Maknanya, Ibu tuan-tuan dan puan, buat dengan segera. Kita nak buat satu perkara itu, mestilah dengan segera. Itu yang pertama. B yang pertama. U yang kedua, apa dia? Ubah mindset kita. Ubah mindset kita, maknanya contoh, kita dapat amalan. Contoh hari ini tuan-tuan mungkin dapat amalan zikir dengan asma Allah Ya Qawi, Allah yang Maha Kuat. Tuan-tuan, dapat aja Ibu Ayah, lepas ni terus amalkan zikir itu. Kena terus. Kita dapat ilmu hari ini, mungkin ustaz ajar berdoa dan sebagainya. Dapat je tuan-tuan, terus amalkan insya-Allah. Bila kita amalkan tuan-tuan, dia akan terus melekat dalam diri kita. Dan yang kedua ni apa? Ubah mindset kita. Maknanya ubah mindset ni bagaimana? Kita kena hayati kelebihan satu amalan. Contoh, nak buat satu perkara ni kadang-kadang malas. Yang cakap ni pun sama. Malas tuan-tuan. Tapi bayar bila kita ubah mindset kita, ubah pemikiran kita, bahawa kita tahu sepatutnya amalan itulah amalan yang sangat luar biasa. Zikir subhanallah itu boleh subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim tu dan sebagainya dapat mengurangkan timbangan kita dan sebagainya. Masya-Allah. Dapat memberatkan timbangan mizan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, mungkin hanya dengan zikir istighfar, astagfirullah, itu amalan kita ubah mindset kita hayati. Kelebihan satu amalan ini, insya-Allah ia akan memberikan semangat kita untuk rajin beribadah. Sama juga dalam tugasan seharian, urusan dunia sebagai contoh. Kita ubah mindset kita. Jangan kita rasa kita kerja ni, bos suruh, ini dunia semua ni. Jangan buat ini dunia. Kita jangan berlengah, waktu semua kita buat dengan segera. Ubah mindset kita bahawa itu juga merupakan satu ibadah. Itu juga merupakan satu pahala. Tuan-tuan dan puan, kita kena ingat, pahala kita ini bukan hanya di atas tikus jadah atau masjid surau sahaja. Pahala nak dapat ni tuan-tuan, hatta kita duduk kat mana-mana pun dapat pahala. Tuan-tuan duduk saja ni pun dengar majlis ilmu hari ni pun dapat pahala, subhanallah. Jadi tuan-tuan puan, ubah mindset kita, pemikiran kita. B yang seterusnya. B yang seterusnya apa dia? Berkawan dengan kawan-kawan yang rajin. Ini paling penting tuan-tuan dan puan. Maksudnya kita berkawan dengan orang yang rajin. Macam tadi kita ubah mindset kita. Kita tahu tuan-tuan ya, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah tidak akan mengubah satu kaum, tapi kaum itu mengubah dirinya. Samalah diri kita, kadang ni malas. Tuan-tuan, kalau kita nak malas, berkawanlah dengan orang rajin. Masalahnya Ustaz, bila tengok ada orang dekat pejabat tu lebih rajin daripada kita je, kita dengki pula, tak nak berkawan pula. Betul. Itulah antara sifat hati tadi ya. Para penonton, kita takut hati ini dia boleh menyebabkan kita dengki dengan orang. Bukan saya lah, orang lain lah. Contoh. Bukan Hadari. Hadir buat contoh. Dia hebat tuan-tuan. Dia dakwah, dia banyak jumpa orang. Dia banyak jumpa madu'u kan. Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, memang betul lah. Kadang-kadang kita berkawan, cari kawan yang rajin. Ini kawan rajin kita dengki. Dah kenapa? Memang kerja dia rajin kan? Memang tak boleh tengok habuk. Rajin betul dia. Memang dia je pusing kan? Dahsyat betul tengok tingkap dan sebagainya. Rajin kita pun kata lah, ngada-ngadalah dia tu. Tuan-tuan dan puan, betulkan hati kita. Orang rajin kemas, contohlah kan, kemas tandas dan sebagainya. Cantikkan tandas. Contoh kat sekolah kan? Cantikkan tandas. Kita pun kata, apalah dia tu. Kita kawan dengan orang tu, tuan-tuan dan puan, percayalah Ibu Ayah, tuan-tuan dan puan, Nabi kata apa? Dalam satu hadis yang masyhur, yang popular, Nabi kata apa? Bila berkawan dengan puak besi, kita akan dapat habuk besinya. Dan bila kita kawan dengan penjual minyak wangi, paling kurang tuan-tuan, kita akan dapat aura wanginya itu. Itu sebab Ibu Ayah berusahalah untuk mencari kawan yang rajin-rajin ni, supaya apa? Diri kita ini akan dapat terkesan dengan aura rajin itu. Jadi bila dia rajin, insya-Allah, secara tak langsung kita akan follow daripada belakang. Jadi tuan-tuan dan puan, berkawan dengan kawan-kawan yang rajin. Dan seterusnya, apa dia? B. Yang keempat apa dia? U. Apa dia? Usaha sehabis baik. Maknanya usaha sehabis baik untuk mengubah diri kita. Usaha. Tuan-tuan, dalam hidup ni tuan-tuan, kalau kita tak usaha, mana mungkin untuk kita berjaya. Kita tak usaha, mana mungkin untuk kita mengatasi sifat malas ini. Tuan-tuan dan puan, usaha. Pepatah Arab biasa kita dengar, manjadda wajadda. Apa maknanya Hadari? Manjada wajada. Siapa buat dia dapat. Betul, manjada, usaha tang kejayaan. Dia buat, dia dapat. Manjada wajada wa manzara hasada. Maknanya siapa yang tanam, dia dapat hasilnya. Siapa yang usaha, dia dapat hasil kebaikannya. Itu sebab Ibu Ayah, kita usaha sehabis baik untuk menjadi orang yang rajin, untuk mengawal sifat malas, insya-Allah kita akan dapat kebaikannya. Dan yang kelima tuan-tuan, R yang seterusnya, apa dia? Rawatan. Iaitu rawatan jiwa dan terapi. Maknanya tuan-tuan, rawatlah jiwa kita, rawatlah hati kita, terapilah dengan apa?
terapi doa, tuan-tuan dan puan. Terapi doa, terapi Al-Quran, rawat jiwa kita. Kalaulah masih ada lagi sifat malas yang boleh menyebabkan kita malas beribadah, malas melakukan kebaikan, malas untuk mendekatkan diri kepada Allah, maknanya tuan-tuan dan puan, hati kita problem. Hati kita problem. Saya cakap untuk diri saya. Tuan-tuan, rawatlah hati kita, rawatlah jiwa kita dengan berdoa. Itu sebab nanti saya akan kongsikan di hujung-hujung nanti insya-Allah doa yang Nabi ajar kepada kita supaya kita jauhkan daripada sifat malas ini. Wallahu a'lam. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebutkan tentang rawatan itu. Kalau COVID-19, kita tercari rawatannya, di manakah ubatnya. Tetapi ada satu perkara iaitu malas ni, ada orang terlepas pandang pada rawatannya. Dan perkara ini merupakan bukan sekadar perkara yang remeh-temeh. Bahkan ia adalah mukjizat Nabi SAW yang terbesar, iaitu Al-Quran. Al-Quran zaman sekarang, para penonton sekalian, bukan sekadar secara fizikal, bahkan ada yang mudah untuk dimuat turun. Pun masih lagi ada orang yang malas. Soalan daripada Muhammad Effendi Mak Daud di Facebook kita. Cantik soalan ini. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah cara untuk tidak malas membaca Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, Ustaz? Bab-bab ni selalu manusia malas. Terutamanya manusia akhir zaman, Ustaz. Effendi Mak Daud dari Bertam Indah, Pulau Pinang. Allahumma salli ala Muhammad wa alaihi wasallam. Terima kasih kepada Tuan Effendi kerana bertanya soalan yang sangat luar biasa. Betul. Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan, kita tahu bahawa Al-Quran ini alif lam qaf ra hamzah alif nun. Al-Quran dari perkataan qara'a. Qara'a dalam bahasa Arab maknanya adalah baca. Dalam bahasa Melayu maknanya bacalah qara'a. Dalam bahasa Mandarin maksudnya tu. Mana tak? Tu su, maknanya baca buku. Jadi Al-Quran ini kita kena baca. Tuan-tuan dan puan, Al-Quran perlu dibaca. Tak mampu satu hari satu juzu, tuan-tuan dan puan, kita boleh satu hari satu helai. Tak mampu satu hari satu helai, tuan-tuan dan puan, kita berusaha untuk satu hari satu muka. Tuan-tuan dan puan, tak mampu Ustaz, busy sangat, sibuk, kerja macam-macam. Banyak betul nak melayan orang, tak mampu untuk satu muka. Paling kurang, berusahalah kita satu hari setengah muka. Setengah je muka. Ustaz tak mampu juga, paling kurang satu ayat. Satu ayat pun tak mampu. Tak tahu nak jawab tuan-tuan. Tak tahu nak jawab macam mana. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak memotivasikan diri kita untuk baca Quran? Pertama, Ibu ayah, kalau nak buat apa-apa pun, kita tengok niat kita. Tengok niat kita. Niat kita baca Quran untuk apa? Adakah kita niat baca Quran untuk menunjuk dengan orang? Adakah kita niat baca Quran untuk bermegah-megah dengan orang? Adakah kita baca Quran kerana macam mana cakap tuan-tuan supaya kita fight ataupun berlawan Hadari mungkin kawan kita ni sebelah ni dia cepat baca, laju baca, kita pun tengok kita laju. Bagus untuk kebaikan, tapi kalau kerana nak mengalahkan orang, ini masalah. Maknanya kita kena fastabaqul khairat, berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Tetapi bukan berlumba-lumba untuk menidakkan orang. Masalah. Ini masalah. Maknanya bila dia berlumba nak buat, orang tu buat pun dia buat, orang buat. Tapi akhirnya bila orang tu tak buat, dia dah tak nak buat. Ini masalah. Itu sebab betulkan niat kita. Baca Quran untuk apa? Bila kita betulkan niat kita, insya-Allah kita akan istiqamah dan konsisten untuk baca Quran insya-Allah. Waktu yang sama tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan juga, bila kita betulkan niat kita, bacalah ayat-ayat ayat Quran ataupun kisah-kisah para sahabat berkaitan tentang Al-Quran, dan bacalah tuan-tuan hadis Nabi tentang kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran. Nabi kata apa? Membaca Al-Quran ini harfin bin harfin. Adakah alif lam itu satu huruf? Tidak. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah. Maknanya besar fadilat dan pahalanya bila kita membaca Al-Quran. Jadi Ibu Ayah, bila mana kita betulkan niat kita, yang kedua kita waktu sama membaca. Baca apa? Baca kelebihan-kelebihan yang telah dinyatakan oleh Nabi tentang kelebihan membaca Al-Quran. InsyaAllah ini akan memberikan kita motivasi dan memberikan kita pencetus untuk terus istiqamah membaca Al-Quran. Moga-moga Allah pelihara kita dengan membaca Al-Quran. Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Jadikan Al-Quran itu sebagai satu kelaziman kita. Saya tertarik, Ustaz, satu ketika di mana saya ke Timur Tengah, satu ketika dahulu, saya lihat bagaimana masyarakat yang melazimi Al-Quran itu, sehingga kan di dalam bas pun ramai-ramai membaca Al-Quran. Subhanallah. Mengapa tidak di negara kita sebagai negara Islam contoh, insya-Allah. Kita duduk kat MRT membaca Quran. Betul Ustaz, subhanallah. Kau dapat lihat tu
Sungguh indah Luar Ustaz ya, biasa. insya-Allah. Allahumma Ustaz, ada satu soalan ini, soalan yang saya rasa panjang, mungkin Ustaz boleh ceritakan. Cumanya saya bila nak bacakan soalan ini, saya nak bacakan satu hadis dulu. Petikan hadis dari Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Abu Daud. Nabi SAW bersabda, mafhumnya, tidak ada hak zakat untuk orang kaya mahupun orang yang masih kuat bekerja, yakni mampu tetapi malas. Soalan ini daripada AG Syam di Facebook kita ini. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azam, Da'i Hadari, kru-kru dan semua sahabat program Tanyalah Ustaz. Saya ada satu soalan nak diajukan. Apakah hukumnya sekiranya seorang ketua dalam sebuah rumah tangga, ketua keluarga lah ni, yang sihat dari segi fizikal, mempunyai tanggungjawab ke atas keluarganya yang mengharapkan bantuan, sama ada dari agensi kerajaan atau pusat zakat sepenuhnya tanpa berusaha. Kerjanya tak nak. Ini masalah juga. Tanpa berusaha untuk mencari pekerjaan bagi menampung perbelanjaan harian rumah tangganya. Mohon pencerahan yang berbahagia Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada yang bertanya Eji Syam. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita bicara tentang kerja, bagaimana Ustaz? Kita ni malas. Memang ada orang malas. Tak nafi tuan-tuan, dia tak nafi. Kadang-kadang kita malas betul juga. Tapi malas kita ni biasa-biasa. Tapi orang ini dia malas bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Ni kata budak moden sekarang lah. Bukan biasa-biasa. Maknanya malasnya apa dia? Malas untuk bekerja sedangkan dia merupakan ketua keluarga. Malas untuk mencari rezeki sedangkan sepatutnya dia mencari nafkah untuk anak bini dia. Kahwin dia nak. Kahwin dia nak, anak dan sebagainya. Tapi akhirnya menyebabkan dia jauh dengan Allah dan akhirnya dia tidak melaksanakan amanah dan tanggungjawab dia. Oi, tuan-tuan, ini perkara yang sangat bahaya. Itu sebab ibu ayah bila mana dibacakan hadis oleh Da'i Hadari tadi, betul tuan-tuan, berdepatan. Ada juga hadis daripada Miqdam radhiyallahu anhu. Maksudnya tuan-tuan, daripada Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, tidaklah seseorang itu makan makanan yang lebih baik daripada tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerjanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud AS makan dari hasil buah tangan pekerjaannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita nak cerita hadis ini menceritakan bahawa takkan ada orang lebih baik tuan-tuan, dia makan daripada hasil titik peluh dia sendiri. Allah. Jerit perih dia sendiri, titik peluh dia sendiri, dia berusaha, itu lebih baik daripada dia hanya meminta-minta dengan orang. Tapi kalau mana kita bicara tentang, Ustaz, dia ni memang ada malah nak kerja minta zakat dan sebagainya. Itu sebab ibu ayah, jangan marah. Minta maaf cakap tuan-tuan ya, jangan marah institusi zakat bila mana ada institusi zakat yang siasat betul-betul dikerja apa pekerjaan dia, apa sejarah kesihatan latar belakang dia. Jangan marah. Majlis Agama Zakat, Pusat Zakat, apa pelbagai institusi zakat. Kenapa? Oleh kerana orang-orang yang menipu ini, tuan-tuan dan puan. Kerana orang-orang yang menipu inilah yang menyebabkan kita nak agihkan zakat ini kepada orang yang sepatutnya layak. Kita takut orang yang sepatutnya layak ini tak dapat, tapi na'udzubillah min zalik, orang yang tak patut layak itu dapat oleh kerana kemalasan dan penipuan dia. Ini bahaya, tuan-tuan dan puan. Itu sebab ibu ayah, kadang-kadang kita nak bagi, memang betul kita ada kan, kita dah belajar, tuan-tuan boleh rujuklah mana-mana. Kalau kami di Johor ada Majlis Agama Islam Johor, bahagian zakat dan sebagainya. Tuan-tuan boleh rujuk amil zakat dan sebagainya. Siapakah antara yang layak mendapat zakat? Kalau betul memang layak, tak ada masalah. Dan saya rasa waktu saya belajar dulu pun, tuan-tuan dan puan, saya dapat bantuan zakat. Tak ada masalah. Senang je, bukan payah pun. Nasib orang tu dapat. Alhamdulillah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita memang layak. Kita tersedarai antara mereka yang layak menerima zakat. Tetapi kalau orang tu gagah perkasa, sihat dan sebagainya, tapi sebab ada M itu tadi, kan? Penyakit sebab M. ada penyakit M ataupun mim alif lam sin, tuan-tuan. kata atau saya dulu mim alif lam sin, kan? Dia tak nak sebut perkataan tu, tuan-tuan. Perkataan tu macam negatif Hadari, ya. Perkataan ada huruf mim kat depan tu tadi, disebabkan ada penyakit mim alif lam sin tu tadi ataupun malas tu tadi, akhirnya tuan-tuan dia malas kerja, nak minta bantuan orang je, tak nak kerja, tak nak apa. Dan yang paling kesian, minta maaf cakap tuan-tuan, paling kesian, dia ni malas nak kerja sebagai ketua keluarga, tapi dia suruh isteri dia, tuan-tuan, ibu ayah,
mana kehebatan, bukan kehebatan, maksud mana kita punya sebagai tanggungjawab sebagai seorang suami dan ketua keluarga. Kadang-kadang dia sanggup, dia suruh isteri dia yang pergi, dia duduk rumah, tengok TV, minum-minum kopi. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibu ayah, kalaulah kita macam mana pun usahalah dengan usaha payah kita. Biarlah kerja kita macam mana susah pun. Yang penting halal, kita membantu isteri dan anak-anak. Moga-moga Allah rahmati dan berkati kita. Wallahu a'lam. Dalam senarai asnaf zakat tidak ternyata, ada pun perkataan dekat situ. Tak tersenarai pun golongan malas. Tak ada pun. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, banyak lagi kita akan tanyakan kepada yang berbahagia Ustaz. Kepada anda semua terus setia, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah para penonton sekalian, Cauan Ni Hao Ma. Alhamdulillah. Sisie kerana sudi menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Wopai Itian. Itian dah. Itian. Saya cuba bercakap dalam bahasa Mandarin. Sebab apa? Yang bersama dengan saya ketika ini yang berbahagia Ustaz Azam Al-Kankari yang juga seorang pendakwah, alhamdulillah versatile, juga mahir berbahasa Mandarin juga. Taklah mahir pun, tapi Wamin Pak Itian. Sebab dulu saya pernah mengajar agama Islam di sekolah Cina. So di Muar lah, di Mapo. Jadi so Wamin Pak Itian. Jadi inilah cara kita untuk mendekatkan diri kita dengan orang-orang yang kita nak rapat, insya-Allah. Madu'u kita lah kan. Subhanallah Ustaz. Saya memang kagum dengan Ustaz. Astaghfirullahalazim. Silakan. Teruskan. Cuma Ustaz, hari ini kita bicarakan tentang hilangkan sifat malas. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi berkaitan dengan golongan yang menerima zakat ni tidak layak bagi mereka yang malas. Di mana Dr. Yusuf Al-Qardawi, mungkin saya untuk menyatakan kepada para penonton sekalian. Dr. Yusuf Al-Qardawi pernah menyatakan dalam kitabnya, sesungguhnya diharamkan zakat bagi orang yang sihat dan kuat kerana dia masih mampu bekerja untuk mencukupkan keperluan dirinya sendiri tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah. Mungkin sedikit Ustaz. Apa yang ditekankan oleh Yusuf Al-Qardawi ini ialah sebenarnya kena utamakan kerajinan dahulu dalam mencari rezeki, itu sangat penting. Jangan hanya mengharapkan bantuan. Betul. Sebenarnya kalau kita cerita dalam konsep rezeki, tuan-tuan dan puan, para penonton, tiap-tiap hari memang kita kalau boleh nak hidup senang. Tuan-tuan, tak ada orang kat dunia nak hidup senang. Malas berusaha. Tak ada. Orang yang tak nak hidup senang ini adalah orang yang bermasalah sebenarnya kan. Kita semua, tetapi kena rajin lah. Itu sebab bila orang rajin, jangan kita marah. Orang rajin, kadang kita tengok jiran kita, powernya dia, kereta dia besar. Contohlah kan, hari kan. Kereta dia besar, tuan-tuan. Tangan jangan tunjuk kat sini. Contoh, jiran kita kan. Kereta dia besar, terkejut saya kan. Saya biasa juga, kadang dulu datang rumah dia. Sekarang rumah dah besar, takut saya nak datang. Astagfirullahaladzim. Sebab isteri dia pun kawan dengan isteri saya kan. Maknanya, tuan-tuan puan, kita tengok jiran kita, rumah besar, kereta besar. Kita pun kata, tak apalah. Tapi kita masih lagi takut itu. Kita masih lagi, malah lah. Orang ajar dia pun, jom kita ada buat perniagaan, kabut sale ataupun ada pelan-pelan yang telah diwartakan oleh pihak kerajaan, pihak pemerintah untuk join. Kita tak apalah, malaslah, kau pergilah. Jadi orang yang berusaha itu, itulah yang akan dapat hasilnya. Tetapi orang yang malas ini, akhirnya itulah dia berada di hanya sekadar dia so-so je kata orang sekarang kan. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kita biasa dengar ayat 1000 dinar. Apa ayat 1000 dinar? Ayat 1000 dinar ini biasa orang gantung dekat kedai. Kan kedai makan, kedai roncit, mana-mana kedai lah. Saya pernah pergi kedai kadang-kadang, mana-mana kuliah saya cerita benda ni. Pun ada. Pelekat pun ada, tampal lagi kan. Dahsyat tuan-tuan puan. Saya tanya dia, ni tampal apa ni? Ini ustaz, ayat 1000 dinar. Takkan ustaz pun tak tahu. Saya kena balik tuan-tuan. Kan? Kita kena balik. Saya tanya balik, pandai baca tak pakcik? Taklah, saya tampal aja. Ini pelaris. Tuan-tuan, baik-baik. Apa pun yang kita nak tampal, pastikan kita baca. Ayat 1000 dinar ini untuk diamalkan, untuk dibaca. Bukan hanya sekadar tampal di dinding. Itu sebab kalau kita baca dalam buku Asasul Islam yang dikarang oleh
Imam Abu A'la Al-Maududi. Beliau kata apa? Jangan jadikan Al-Quran ini hanya sekadar resepsi ubat, hanya sekadar tempelan ataupun dinding-dinding dan sebagainya untuk saja sekadar tampal. Boleh nak tampal, tapi pastikan kita tampal untuk mudah kita ingat baca. Ini kadang-kadang baca pun tak nak, tapi nak tampal. Ini memang masalah. Apa cerita ayat Sebudina? Tuan-tuan, ayat Sebudina agak-agak dalam surah apa? Siapa boleh jawab, tuan-tuan puan? Saya pergi kuliah, kadang-kadang dia orang, apa Ustaz? Ada surah Sebudina ke? Tuan-tuan, bawa bertenang. Jangan. Tak ada surah Sebudina. Tapi ayat Sebudina yang biasa kita cerita, ada dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Tengok tuan-tuan dan puan. Apa Allah Ta'ala kata dalam surah At-Talaq ayat 2 3? Ayat ini panjang tuan-tuan, ayat 2 itu panjang. Akhirnya tuan-tuan Allah Ta'ala kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min wa la yakum min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Apa maknanya sadaqallahul azim? Allah Ta'ala kata, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya. Kemudian Allah Ta'ala teruskan lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Maknanya rezeki yang tak disangka-sangka. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita beriman kepada Allah, ini tandanya kita rajin. Maknanya bukan beriman itu serah bulat-bulat. Bukannya kita, Ustaz, saya ni beriman kepada Allah, cukuplah nanti rezeki Allah Ta'ala bagi. Betul Allah bagi. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita kena usaha. Yakinlah bahawa kita usaha, kita rajin, hilangkan sifat malas ini, Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam. Subhanallah, satu perincian yang sangat menarik daripada yang berbahagia Ustaz. Mungkin sekarang ni Ustaz, kita nak raikan ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa saya bercakap? Abdullah Osman daripada Seremban. Okey, baik Encik Abdullah, orang Seremban kita. Okey, mungkin ada soalan. Silakan Encik Abdullah. Ada dua perkara lah. Pertama sekali nak tanya Ustaz, kenapa di universiti pengajian tinggi selalunya ramai penuntut wanita, adakah mereka rajin dan ataupun bijak, atau kenapa lelaki kurang? Pelajar perempuan 70%, lelaki hanya 30% saja di universiti. Dan lagi satu tentang sifat semula jadi keturunan, turun-temurun malas. Jadi macam mana nak atasi ya? Itu saja, terima kasih. Okey, baik, terima kasih Encik Abdullah. Itu dia. Dua soalan yang sangat menarik berkenaan dengan isu semasa juga. Okey, Ustaz, yang pertama, kenapa di universiti ni ramai sangat orang perempuan, lelakinya mana? Adakah kerana wanita itu lebih rajin? Saya tak nyatakan, Encik Abdullah yang nyatakan. Yang keduanya, adakah sifat keturunan malas itu, dan kalau betul, bolehkah ia dihilangkan? Allah Rabbi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita bicara tentang universiti kan, bukan sekadar universiti. Kadang-kadang kita tanya, Ustaz, kita tengok kat universiti kan, Ustaz, saya pergi universiti, perempuan ramai betul. Tuan-tuan pergi universiti mana? Tuan-tuan pergi universiti yang memang ramai perempuan lah. Kan? Memang ramai. Tapi saya pernah juga pergi IPT, ramai lelaki. Tapi IPT apa? IKBN, IKN. Maksudnya itu IPT juga. Jangan kita mempertikaikan mereka. Betul. Mereka juga belajar. Betul. Ada yang sampai peringkat ijazah. Kalau macam apa di UTM sebagai contoh di Melaka. Cerita juga sebab pernah ceramah kat sana kan. Kalau di UTM, kebanyakan mereka lelaki. Sebab apa? Mereka melahirkan pelajar yang belajar engineering. Belajar yang memang bidang kepada kejuruteraan banyak kepada lelaki. Tapi kalau macam bidang-bidang apa, mungkin ada bidang-bidang yang macam kulinari dan sebagainya, banyak kepada perempuan. Tetapi tuan-tuan dan puan, memang tidak nafikan. Kadang-kadang kita nampak, tak cerita banyaklah pelajar kita. Saya lah sebagai guru kan. Pelajar kita tengok yang perempuan ni kadang lebih rajin, semangatnya lain macam. Habis kerja tanya angkat tangan, minta kerja lagi. Habis kerja minta kerja lagi. Mencabar juga. Minta kerja. Minta kerja bukan senang, pening pula cikgu. Kan? Dalam laporan kesediaan kita tu beri kerja tu je, dia minta kerja pun masalah juga tuan-tuan. Dia buat tenang. Kadang-kadang ada anak yang jadi suka buat kerja sekolah. Memang ada buat kerja sekolah, dia suka betul. Suka. Kadang-kadang kau boleh satu buku dia habiskan terus. Lepas tu cikgu nak ngajar dah tak tahu nak
baju apa. Semua dah reti. Masalah tuan-tuan ya. Jadi buat ya rajin pun agak-agak lah kan. Maksudnya tuan-tuan dan puan, saya tak nafikan, memang kadang-kadang kita tengok sifat kewanitaan itu lebih rajin ataupun lebih sedikit kerajinannya daripada sifat lelaki. Tetapi jangan kita menafikan ramai juga yang lelaki lebih rajin. Kadang-kadang perempuan malas juga. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, saya tengok contohlah sifat pembersih. Ada orang kata perempuan lebih bersih. Sebab apa perempuan suka bersih? Tuan-tuan, tuan-tuan belum jumpa lagi yang lelaki lebih bersih daripada perempuan. Ini tak mustahil. Jadi bila mana orang kata kenapa ramai sebagainya, adakah ini kerana gender dan sebagainya? Wallahu a'lam, itu saya tak tahu. Tuan-tuan kena rujuklah dengan pakar-pakar psikologi dan sebagainya, pakar-pakar kemanusiaan ini. Adakah ini kerana gender dan sebagainya, kerana jantina? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Tapi yang pasti setiap lelaki ke perempuan ke apa pun, sifat malas itu adalah pada diri sendiri. Tetapi bila mana yang ditanya keturunan ini, saya seram tuan-tuan. Kalau keturunan ni sebab malas boleh diwarisi, ini pun bahaya juga. Dia kata, sebab apa boleh diwarisi? Bapa dia malas, anak pun malas. Dia tanya anak dia, kenapa kau malas? Ikut bapa. Sabar je tuan-tuan. Ya? Adakah disebab keturunan, genetik ataupun kerana apa yang dilihat oleh anak tu? Betul. Itu sebab sebenarnya saya pun tak berani nak cakap lah adakah ia keturunan ke tak. Itu perlu data kajian yang sangat meluas. Baik. Itu perlu kita carilah data kajian. Perlu dah, mungkin ada pengkaji-pengkaji di luar sana. Tengoklah adakah contoh ada, kalau kita baca biasa orang kencing manis ataupun darah tinggi ataupun penyakit-penyakit kronik ini dia boleh diwarisi. Ini memang ada heritage kan? Cowok putih lagi kan. Mana keturunan lah, mana boleh diwarisi penyakit itu. Dan mungkin ada penyakit-penyakit, minta maaf cakap tuan-tuan, penyakit-penyakit mental dia juga boleh diwarisi. Tetapi kalau malas ini, saya nyatakan di awal tadi, malas ini juga merupakan satu simptom ataupun penyakit. Tapi adakah boleh diwarisi? Betul lah, mungkin kata Hadari tadi, dia mungkin tidak diwarisi secara mutlak ataupun secara keturunan, secara darah. Tetapi diwarisi kerana apa? Kerana diperhatikan ataupun dipantau oleh anak itu tadi. Allah. Dia tengoklah, ayah dia mungkin, minta maaf cakap tuan-tuan, bukan tuan-tuan, ni orang lain. Bukan kat sini. Bukan dengan tuan-tuan, orang lain. Maknanya mungkin kerana dia tengok mak dia lipat baju seorang-seorang, anaknya bapaknya pun tak buat apa, bapaknya baca surat khabar, minum kopi, tengok TV. Contoh, bukan tuan-tuan, orang lain. Maknanya maknya tengah lipat baju, abang tolonglah ni anak kacau saya nak lipat baju ni. Bapaknya pun buat hal sendiri dan tak nak membantu. Anak itu melihat. Mungkin anak pertama, anak kedua akan melihat, oh bapak aku begitu. Nauzubillah min zalik. Akhirnya tuan-tuan bila dia membesar, dia pun begitu juga mungkin lakukan kepada isteri dia. Itu sebab tuan-tuan dan puan, dia bukanlah diwarisi secara mutlak, tetapi barangkali tuan-tuan dan puan dia diwarisi kerana apa? Kerana dia memerhatikan perlakuan yang dilakukan oleh ibu dan ayah dia. Itu sebab ibu ayah anak-anak ni, kalau kita belajar psikologi tuan-tuan, anak-anak ni dia otak dia macam span. Macam span ni apa tuan-tuan ya? Para penonton, macam span ni dia akan menyedot apa yang kita cakap. Saya ya Hadari, suka saya tanya anak saya, Ahmad Fayad kan, anak saya nama Ahmad Fayad. Fayad saya tanya. Saya kalau balik kerja ke apa ke, saya akan sembang anak saya, Fayad okey? Saya tanya dia, Fayad okey? Okey, dia kata. Contoh tuan-tuan ya. So kita pun nampak, ya, kita nampak pokok je, subhanallah. Allah cipta pokok. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita tak sangka, rupanya anak tiru apa kita cakap. Tiba-tiba saya tengah duduk, tuan-tuan anak saya boleh tanya balik, Walid okey? Dia kata, okey. Saya boleh tergelak, tuan-tuan. Walid okey, dia balik tanya kita. Maknanya, tuan-tuan, dia akan mengulangi apa yang kita lakukan. Itu sebab kalau ada anak kecil, ibu ayah tolong berhati-hati. Jangan buat benda bukan-bukan atau mengeluarkan kata-kata yang bukan-bukan kepada anak kita. Jadi itulah antaranya, saya pun tak berani nak cakaplah dekat ia keturunan diwarisi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti, kita jagalah sesama keturunan kita. Moga dijauhkan daripada sifat malas ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Anak kecil itu umpama fitrah. Ibu dan ayahnya lah yang akan mencorakkannya. Okey Ustaz, kita ada pemanggil. Ada pemanggil ya? Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz, saya Ismail dari Sungai Buloh. Okey, Haji Ismail, apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah, Da'i sihat, walafiat. Alhamdulillah. Okey, silakan Haji Ismail. Soalan saya macam ni Ustaz. Apakah cara yang terbaik dalam Islam bagi menghilangkan sifat malas dalam kehidupan seharian? Daripada kita celik mata hinggalah kita tidur semula seperti mana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. So yang kedua pula, ada segelintir jemaah yang rajin beribadat tapi malah duduk bersama-sama dalam majlis ilmu. Bagaimana situasi orang yang sedemikian? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ismail, orang Sungai Buloh. Ahad ni saya akan ke Sungai Buloh. Kuliah subuh, insya-Allah. Baik Ustaz. Bila sebut sempat promosi Ustaz. Okey Ustaz, bila sebut tentang malas ni saya cantik juga apa yang kita dengarkan tadi, soalan daripada Haji Ismail. Apakah cara hilangkan malas dengan cara yang terbaik mengikut acuan Nabi Muhammad SAW? Kemudian yang keduanya, ada orang segelintir orang ini rajin ibadat. Dialah paling awal. Tapi bila ada je majlis ilmu kuliah subuh ke maghrib, dia keluar paling awal. Jadi macam mana tu? Silakan. Baik, subhanallah, Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada Haji Ismail yang bertanya di Sungai Buloh, luar biasa. Tuan-tuan dan para penonton, bila mana kita bicara tentang sifat malas ini, memang saya tak nafikan. Kadang-kadang perkara ini berlaku orang sekeliling kita. Mungkin ia tidak berlaku pada kita, tetapi ia berlaku pada orang sekeliling kita. Itu, tapi apa pun tuan-tuan dan puan, kita jangan tengok orang sajalah. Kita tengok diri kita juga. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, mungkin orang yang bergerak itu dia rajin beribadah, tapi dia bergerak waktu baca ilmu mungkin dia lapar, ataupun mungkin ada hajat yang perlu dilaksanakan di tandas sebagai contoh kan. Jangan sangka buruk. Tapi kalau memang tiap-tiap hari kau duk hajat pun masalah juga. Tiap-tiap waktu baca ilmu bla. Tanya ustaz je, buka itu tanya ustaz, tukar. Tapi nampak hadari dia berhenti. Alhamdulillah, itu juga merupakan satu dari tarikan. Tuan-tuan dan puan, apa yang nak kongsikan, bagaimana juga cara untuk menghilangkan malas ini mengikut cara Nabi SAW. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, Nabi telah mengajar kita pelbagai cara. Antaranya dengan berdoa dan sebagainya. Saya nak kongsikan, tapi saya tak nak kongsikan sekarang, Haidari. Saya nak kongsikan di hujung-hujung nanti, insya-Allah, apakah dia doa. Dan juga saya akan kongsikan juga di laman sosial saya, Facebook dan Instagram saya, Azam Al-Kankari, insya-Allah. Nanti boleh tengoklah kat situ. Dan insya-Allah kalau sempat pun saya akan wartakan. Tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan, kalau Haji Ismail bertanya tadi, Ustaz, macam mana orang ni? Sebelum saya nak jawab cara nak hilangkan malas, langkah-langkah untuk menghilangkan malas ni, mengatasi sifat malas ni, ada langkah dia. Langkah dia KSBK. Ada juga KSBK. Apa dia KSBK ni? KSBK. Apa dia tuan-tuan? Sebelum tu kita berhenti dulu. Berehat seketika, tak ada belum lagi. Saja je. Terkejut pula saya. Siapa host sekarang ni? Macam saya pula ada tempat telinga ni. Tuan-tuan, apa saya nak kongsikan? Kadang-kadang ada jemaah kita yang memang rajin beribadah. Subhanallah. Rajin beribadah. Tapi ilmu dia tak nak belajar. Tuan-tuan dan puan, apa saya nak kongsikan? Diri kita pun sama juga. Kadang-kadang kita suka beribadah, solat sebagainya. Tapi ilmu tak nak. Itu sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 9. Allah Ta'ala kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang mengetahui ni, orang yang belajar, orang yang berilmu, orang alim, berbeza dengan orang yang tak nak belajar, berbeza dengan orang yang jahil. Itu sebab ibu ayah, syaitan sangat suka kepada orang yang abid, makna orang yang kuat beribadah tetapi tak ada ilmu. Berbanding orang yang berilmu tapi ibadah dia biasa-biasa. Kenapa orang cakap begini? Tuan-tuan dan puan, orang yang berilmu tanpa ibadah, sebenarnya dia berilmu dalam keadaan... Orang yang beribadah tanpa ilmu, maknanya dia berilmu, dia beribadah, kita takut ibadahnya itu tidak sahih. Itu sebab kita kena sahihul ibadah. Iman kita dah mantap, salimul akidah kita dah mantap, dah sejahtera. Kita kena ibadah yang sahih, ibadah yang benar. Tapi nak mencapai ibadah yang benar, perlukan apa? Ilmu. Dan ilmu itulah yang akan membimbing kita untuk beribadah. Tetapi sedangkan kalaulah kita kata kita nak beribadah tapi tak nak belajar, tak boleh. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan, ada orang mempertikaikan, Ustaz, kenapa kat Masjid Surau ni asyik cerita bab solat, bab wudu, bab solat, bab wudu, bab tajwid dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kita orang yang belajar, mungkin pengajian agama dan sebagainya, memang kita rasa macam ini biasa, tak payah. Macam ulang sama je. Tapi tuan-tuan dan puan, jangan lupa, ada jemaah kita yang memang tak pernah belajar. Kita maaf cakap tuan-tuan ya. Kalau kita di Johor, kita belajar kitab Mata'am Badri wa Majmu' Bahrain. Kita belajar bab fiqh, tentang solat, tentang wudu, tentang taharah dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam biasa je. Tapi sedangkan tuan-tuan dan puan, ada orang yang baru nak belajar. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kita tengok balik wudu. Kita belajar wudu, adakah wudu yang kita guna sekarang ini, waktu sekarang ini, adakah wudu yang kita belajar zaman sekolah ataupun yang kita dah upgrade dengan ilmu kita? Sebab ibu ayah, kualiti solat kita, adakah kualiti solat kita zaman kita belajar sekolah ataupun kualiti solat kita yang telah diupdate dengan apa? Dengan ilmu yang kita belajar dari tok-tok guru yang ada pada waktu ini. Jadi itu sebab tuan-tuan dan puan,
kalau ada majlis ilmu, duduklah majlis ilmu. Ibadah juga kuat, ilmu kuat, ini lagi luar biasa. Dan saya nak kongsikan juga langkah untuk mengatasi sifat malas ini ada KSBK. Tapi tuan-tuan puan, saya rasa kejap lagi saya kongsikan. Saya serahkan kembali kepada hadirin. Kejap lagi lah Ustaz. Sebab apa? Kita nak tamatkan dulu siaran di TV3. Kalau nak tengok, terus ke TV9 selepas ini. InsyaAllah. Jadi kepada anda semua, nantikan selepas ini sambungannya di TV9. Dan terus setia bersama kami dan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Alhamdulillah para penonton sekalian. Terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Hujung minggu ni kita murnikan dengan program, dengan majlis ilmu. InsyaAllah moga-moga mendapat redha dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih atas tontonan dan sokongan anda. Kami teguh berdiri di sini kerana atas sokongan dan juga tontonan anda. Terima kasih diucapkan. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bicarakan tentang akhlak, hilangkan sifat malas bersama dengan yang berbahagia Ustaz Azam Al-Kankari. Ada orang tanya, Al-Kankari itu dapat daripada mana Ustaz? Sebenarnya Al-Kankari itu bukan sebab suka makan kari. Tidak. Walaupun memang suka pun. Sebab itu merujuk nama kampung saya, Bukit Kangkar, Tangkak, Johor. Jadi saya kampung di Bukit Kangkar. Rumah saya di Sengkang. Jadi kita orang satu daerah, saya cerita pula kan. Jadi Al-Kankari itu merujuk nama kampung saya, Bukit Kangkar. Jadi Al-Kankari, nama saya Muhammad Azamuddin bin Zainal. Jadi Al-Kankari itu nama kampung lah. Kan macam ulama dulu-dulu, nama tempat belajar. Betul. Nama asal dia. Aja itu je, tak ada benda pun. Malu saya kan. Kalau saya Al-Intani lah. Tulis Intan Okey Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini hilangkan sifat malas kita bicarakan. Cumanya tadi ada Ustaz sebutkan sebelum kita rehat seketika tadi, langkah mengatasi sifat malas ada KSBK. Tapi sebelum tu Ustaz, suka untuk saya ingatkan kepada para penonton sekalian untuk terus patuhi SOP. Kerana apa? Kita risau, kita masih lagi belum menang secara mutlak. Semalam statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di laman Facebook dan juga laman Instagram, kes COVID-19 di Malaysia, di mana kes baharu berjumlah 354 kes, 2 kes import dan 352 kes tempatan. Dan amat mendukacitakan ada 6 kes kematian baharu dan insya-Allah moga-moga kita terus patuhi SOP. Insya-Allah satu hari nanti kita akan sama-sama berjaya menang ke atas COVID-19 ini insya-Allah. Baiklah Ustaz, KSBK tadi. Apakah itu KSBK sebagai langkah mengatasi sifat malas? Baik, luar biasa. Terima kasih hadiri ya. Seperti mana yang nyatakan hadiri di awal tadi kan. Memang betul. Sebenarnya bila mana adanya SOP insya-Allah, kan kita jaga, Allah pelihara insya-Allah. Dan juga kepada mereka yang mungkin saudara mara yang meninggal dunia, kita ucapkan takziah. Moga Allah berkati almarhum semua. Amin. Dan juga kepada semua yang meninggal dunia dan juga kekuatan yang diberikan kepada ahli keluarga insya-Allah. Dan juga kepada kita semua ni, tolonglah jaga tuan-tuan ni, kesiar rakan ataupun sahabat kita, frontliner kita, barisan hadapan kita yang bertugas dan sebagainya. Kita jagalah insya-Allah. Moga Allah pelihara. Doa baik-banyak, sangka baik dengan Allah, Allah akan beri kebaikan. Baik. Tuan-tuan dan puan, KSBK ini adalah langkah untuk mengatasi sifat malas. Tadi mana ditanyakan dalam soalan kan, dalam soalan panggilan tadi, panggilan telefon tadi, bertanya bagaimana hilangkan sifat malas ini. Tuan-tuan, memang ada cara untuk menghilangkan sifat malas, tapi langkahnya bagaimana? Kadang-kadang kita tahu cara sifat malas, saya kongsikan di awal tadi, nak hilangkan tipsnya bubur kan tadi. Buat dengan segera, ubah mindset, berkawan dengan orang rajin, usaha servis baik, rawat jiwa dan juga terapi. Tetapi tuan-tuan dan puan, langkahnya bagaimana? Kita dah buat benda itu semua, tapi kena ada metodologi dia, kena ada metod dia, kena ada langkah dia. Caranya. Prosedur dia bagaimana? Tuan-tuan dan puan, K yang pertama, KSBK. K yang pertama apa dia? Kenal pasti dan selesaikan masalah utama dalam diri kita. Mana kenal pasti? Masalah, contoh, masalah malas. Kenapa kita malas? Kenal pasti. Kenapa kita malas? Mungkin kerana kita penat. Contoh kan? Kita penat, maka ia boleh mendatangkan malas. Biasalah, penat bekerja ni, penat. Bos suruh ni, bos suruh tu, bos suruh ni, bos suruh tu. Balik rumah pula, isteri pula, abang. Contoh ibu ayah ya. Abang, tolong ni. Ya Allah, malasnya.
Oleh kerana apa? Masalah utama kita adalah penat. Maka boleh mendatangkan malas. Kenal pasti masalah dan selesaikan masalah itu. Kalau penat, rehat sekejap. Bagi kita mungkin take 5 minit berehat. Ataupun macam-macam lah. Mungkin juga masalahnya jahil. Maknanya kita tak tahu benda tu. Itu sebab kita malas nak buat. Kita tak tahu kelebihan, sebagai contoh, kelebihan qiyamul lail. Kita tak tahu tentang kelebihan solat berjamaah. Itu sebab kita malas nak buat. Kerana apa? Sebab kita jahil. Maka apa perlu kita buat? Selesaikan masalah ini dengan apa? Dengan belajar. Jadi maknanya key yang pertama, kenal pasti masalah dan selesaikan masalah itu. Itu dia tuan-tuan, key yang pertama. S yang kedua apa dia? Senaraikan apa nak buat. Maknanya kita bahasa orang putihnya, dengan izin tuan-tuan, kita kena list to do. Maknanya senaraikan apa yang kita nak buat. Contoh sebagai contoh, hari ini kita bangun pagi. Pagi-pagi je dah letak dah solat subuh berjamaah. Kemudian apa dia? Tuntun, tanyalah ustaz. Subhanallah. Letak dalam list tu. Kita dah list apa kita nak buat. InsyaAllah kita punya kehidupan akan lebih proaktif. Ini yang kita nak tuan-tuan dan puan. Yang kedua, senaraikan apa yang kita nak buat. Senaraikan. Samalah juga kita nak beribadah. Nak beribadah tuan-tuan dan puan ya. Kita selalu kata lah ustaz, ibadah ni ibadah jelah beberapa. No. Tuan-tuan, ini salah. Konsep ibadah ni kita harus faham apa dia? Kita perlu merancang ibadah kita. Apa maksud merancang ibadah kita? Contoh, kita kena ada KPI. Satu hari kita nak istighfar berapa kali? Saya akan tulis saya. Kita istighfar, kena ada KPI ibadah. Itu sebab tuan-tuan, pakar motivasi biasa kata, kita biasa dengar, orang yang gagal untuk merancang adalah merancang untuk gagal. Allah. Jadi kita nak orang yang berjaya. Jadi kita perlu merancang kejayaan. Bagaimana nak rancang kejayaan? Kita nak masuk syurga. Bagaimana merancang untuk masuk syurga? Tuan-tuan, rancang ibadah kita. Kita susun apa nama martabah amal kita. Senarai amal kita, solat berjamaah, zikir kita nak capai hari ini, satu hari mungkin istighfar astaghfirullahalazim 100 kali mungkin. Ataupun tak mampulah ustaz, okeylah 30 kali sebagai contoh. Istighfar astagfirullah. Mungkin lepas subuh 5 kali, lepas zuhur 5 kali, lepas asar 5 kali, dapat 25. Sebelum tidur 5 kali, cukup 30. Kira, tak ada masalah untuk merancang amal kita. Dan kita listkan apa kita nak buat. Kita nak ubah diri kita, kena listkan, kena senaraikan apa kita nak buat. Itu S yang kedua. KSBK. B yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Bertindak. Kita action. Kita bertindak melakukan walaupun sedikit. Itu sebab kita banyak dengar, banyak kali kita dengar. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Allah suka kepada amal yang sedikit tetapi apa dia? Berterusan. Istiqamah. Mana berterusan? Betul. Amal yang sedikit tetapi berterusan. Jangan amal yang banyak hari ini je. Contoh. Selawat Allahumma salli Muhammad. Hari ini ya Allah 10,000 tuan-tuan. Dahsyat, tak cukup tasbih dia kira. 10,000. Tapi bertahan 10 tahun kemudian. Takut tu kan. Bertahan 10 hari je. Hari yang ke-11 malas berbuih mulut aku. Itu yang kita takut. Biar sedikit tetapi bertindak melakukan walaupun sedikit tetapi berterusan. Dan yang terakhir ni itulah key yang terakhir dia konsisten. Mana konsisten ini tuan-tuan, kita perlu istiqamah, berterusan. Bila mana kita langkah buat ni, percayalah tuan-tuan, ulang kembali. Contoh kita dah buat konsisten, insya-Allah dia akan menjadi rutin. Macam contoh norma baharu kan? Norma baharu ni tuan-tuan, masuk mana-mana kena scan MySejahtera. Masuk mana-mana kena ambil suhu. Kan orang biasa tembak suhu lah berbagai kan. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu macam pelik. Pergi mana-mana pakai topeng pelitup muka. Macam pelik. Tapi sekarang tuan-tuan, orang tak pakai itu yang pelik. Itu namanya norma baharu. Maknanya kita kita bertindak dan akhirnya bila dah biasa, Allah bisa tegal biasa. Jadi dah biasa tak ada masalah dan kita berterusan melakukan perkara itu. Mungkin kita nak buat malas balik, ulang balik yang pertama. Ulang balik K itu tadi. Apa dia? Kenal pasti masalah kita, selesaikan masalah kita, kemudian senaraikan apa kita nak buat, bertindak terus, jangan tangguh-tangguh dan istiqamah konsisten kita melakukan kebaikan itu, insya-Allah. Inilah antara langkah untuk kita mengatasi sifat malas yang kita takut akan berakar umbi dalam diri kita yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah, dan yang paling kita takut, malas ini boleh menyebabkan kita menghampiri sifat munafik. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Satu perkara yang kita kena jauhi kerana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua mengetahui bahawasanya insan yang begitu kita lihat rapat dengan Rasulullah tetapi sebenarnya beliau adalah kepada segala munafik, iaitu Abdullah bin Ubay. Itu pun kita dah tahu dah bagaimana kita pula takkan nak mewarisinya hanya kerana kita malas, Ustaz ya. Nauzubillah min zalik. Okey Ustaz, tadi saya kongsikan statistik. Saya suka pula di hujung minggu ni kongsikan statistik. Tapi
Tapi satu statistik ni saya rasa tak sepatutnya, ranking ini tak sepatutnya kita rasa bangga lah. Walaupun antara kita ini merupakan top 10 di dunia. Allah Rabbi. Negara malas di dunia. Ini satu analisis yang dilakukan. Negara pertama di dunia yang paling malas iaitu sebuah negara di Eropah iaitu Malta. Malta. Kemudian yang kedua ialah sebuah negara di Afrika yang namanya Swaziland. Dan satu, takkan nak bangga, bukan satu kebanggaan lah. Kita berada di tempat yang ke-10 negara Malaysia. Sedikit Ustaz, apa yang Ustaz boleh nyatakan kita di ranking tempat 10 ni Ustaz? Allah Rabbi, Allah Masya Sayyidina Muhammad. Takut dengar. Negara malas di dunia ni. Masya Allah. 10 daripada berapa tu agaknya ya? Beratus-ratus lah. Kalau 10 beratus tu kritikal tuan-tuan. Adakah kita tersenarai yang 10 tu? Allah. Maksud saya, adakah kita rakyat Malaysia yang menyumbang kepada ke-10 tu? Baik, jawapannya selepas ini Ustaz. InsyaAllah, itu yang paling kita takut. Kepada anda semua nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ya, hujung minggu bukan bermaksud kita kena malas. Hujung minggu bukan bermaksud tidur je daripada pagi sampai ke malam. Tidak. Kena hilangkan sifat malas dan itu kita bicarakan topik akhlak kita pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya Da'i Hadari temankan anda dan bukan saya seorang. Yang berbahagia Ustaz Azam Al-Kankari, orang Muar bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikitlah tadi. Saya bila kongsikan, saya rasa segan pun ada. Tapi ini kita kena kongsikan supaya kita belajar dari kesilapan. Malta, Swaziland, kemudian Malaysia berada di tempat ke-10 antara negara paling malas di dunia. Apa yang Ustaz boleh komen? Statistik tahun bila? Saya tak pasti tapi boleh dikatakan 2018. Barangkali 2020 dah rajin dah, insya-Allah. Dia dah ke bawah dah. Begitu husnuzon Ustaz ya. Alhamdulillah. Ustaz, apa yang Ustaz boleh kongsikan dan sarankan kepada kita semua? Tuan-tuan dan puan, para penonton, sebenarnya bila mana kita tengok statistik berdasarkan kajian, dapatan daripada orang-orang yang berilmu ini adalah satu statistik yang sangat menakutkan. Kerana apa? Kalau kita kata kita ni malas, tapi kita tengok juga malas yang bagaimana. Sebab ada satu malas ini, malas yang bagus. Ada malas yang baik. Apa dia? Malas untuk melakukan maksiat. Ini luar biasa. Saya rasa mungkin yang itu kot kita. Sangat baik, Masya Allah. Maknanya tuan-tuan puan, ada orang. Contoh. Maksiat ni apa? Maksiat mengumpat. Mengumpat. Kalian, jom lah. Jiran sebelah aja. Kalian, jom lah. Kenapa? Tuan, hujung tu ada jiran baru. Jom lah kita cerita pasal dia. Contoh siapa? Baik ke buruk? Ada satu kes ni dibawa. Contoh kan? Maknanya tuan-tuan puan, kita kata, malah nak layan. Ini bagus ke tak bagus? Bagus. Bagus. Maknanya daripada cerita buruk orang, daripada cerita tentang tak apa-apa pasal orang, memburuk orang, fitnah dan sebagainya, membawang, contohlah kan, ataupun maksiat yang lain-lain, tuan-tuan puan, ini adalah antara malas yang dibolehkan. Maknanya kita malas untuk melakukan maksiat, malas untuk malas untuk mengumpat, malas untuk menghina dan sebagainya. Tetapi Buaya, harus kita faham kenapa kalau dapatan ini kita antara yang tertinggi, tuan-tuan dan puan, kita harus ingat juga, memang saya tidak nafikan dalam diri manusia ini ada banyak elemen. Tuan-tuan dan puan, dalam diri manusia, kalau kita belajar ilmu psikologi, dan ia juga telah dinyatakan dalam, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, bagaimana Imam Ghazali telah menggariskan ada 4 elemen hidup manusia ni. Dalam diri manusia ni, kita ni kalau ilmu psikologi ni kita ada ESQ. Maknanya emotional quotient, spiritual quotient, intellectual quotient dan juga psikomotor ataupun fizikal. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Okay. Tapi tak apalah, insya-Allah tuan-tuan boleh rujuk sini. Itu dalam ilmu psikologi. Sebab saya seorang guru, kami belajar ilmu tu. Baik, apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan? Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, Imam Ghazali telah menggariskan ada 4 elemen ataupun 4 unsur dalaman manusia ini. Ada 4. Apa dia? Harn. Maknanya H-A-R-N. Harn. Harn. Apa dia?
Harn. Tak adalah. H-A-R-N. Senang nak ingat, tuan-tuan. Senang nak ingat. Harn. H-A-R-N. Apa dia? H yang pertama, hati. Dalam diri manusia ni ada seketul hati. Dan kita biasa dengar hadis ini. Bila mana baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau buruk, jasad kulluh. Mana kalau teruk seluruhnya. Itulah hati. Hati dimaksudkan ini bukannya hati yang fizikal. Bukannya hati medical yang kita belajar. Liver itu bukan, tetapi hati yang dimaksudkanlah mata hati kita. Kalau hati ni tengok orang pun, alah ni bajet bagus dia tu, dia rajin tu bajet bagus. Maknanya hati kita problem. Tuan-tuan dan puan, yang pertama hati. Baik hati kita, baiklah semuanya. Tapi kalau bahasa modernnya, hati ini masuk kepada emotional, emosi. Hati ini main perasaan, tuan-tuan dan puan. Bagaimana kita nak main perasaan? Kita melihat orang, jangan melihat hanya dengan mata ataupun akal, tapi lihatlah dengan hati. Maknanya kita lihat kesiannya orang tu. Bila kita tengok tuan-tuan dan puan, tengok binatang dihina, ada orang dia tak ada perasaan tau kalau binatang tu kena pukul dan sebagainya. Sebab hatinya mungkin dia dah biasa benda tu. Tapi kalau dia jarang menonton ataupun jarang melihat, dia akan sedih. Dia menangis, dia tengok kesian dengan binatang yang dihina, dipukul, dicedera dan sebagainya. Jadi hati ini adalah antara unsur manusia. Yang kedua tuan-tuan dan puan, yang seterusnya apa dia? Akal. Akal ini apa dia? Akal ini adalah antara perkara ataupun kawasan untuk mengawal manusia. Dan akal ini hanya ada pada manusia dan tidak ada pada yang lain. Maknanya walaupun ada makhluk yang mungkin macam manusia, walaupun ada orang evolusi mengatakan daripada itu, dia agaknya kita tak, tuan-tuan. Kita berketurunan Adam, tuan-tuan. Ya? Maknanya, bayang, akal ini walaupun muka binatang itu macam manusia, hatta orang panggil dia orang juga, tapi kat hutan lah kan. Muka, tapi dia tak ada akal, tuan-tuan. Akal ini agak-agak letaknya di mana? Adakah akal ini letaknya di otak? Ataupun akal ini letaknya di mana? Itu sebab akal ini dia benda yang tak nampak. Tetapi ia adalah perkara yang Allah berikan khusus kepada manusia. Dan akal ini juga, dia dipanggil intellectual. Maknanya inteleknya seorang itu, makanan akal, makanan hati adalah dengan dengan kita mengenangkan orang yang susah, membantu orang, itu makanan hati. Makanan akal ni apa dia? Makanan akal ni dengan kita menuntut ilmu, dengar kuliah-kuliah dan sebagainya. Ini makanan akal. Dan yang seterusnya tuan-tuan, R yang ketiga apa dia? Harn, kita kan? H-A-R-N. R yang ketiga apa dia? Ruh. Ruh ini kalau dalam bahasa moden dipanggil spiritual. Maknanya roh dalam diri kita. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, diri kita ni yang saya pukul ni, tangan saya, pipi kita ni, tuan-tuan, ini adalah jasad kita, jasadi. Tapi ada roh inilah yang menyebabkan kita perlu diberikan, dididik hatinya, dididik roh ni dengan makanan. Apa makanan roh? Zikrullah, zikir sebagainya. Dan terakhir, tuan-tuan, inilah yang paling bahaya yang kita perlu jaga betul-betul, perlu jinakkan dia. Apa dia, tuan-tuan? Nafsu. H-A-R-N. N yang terakhir adalah nafsu. Dan ini memang ada pada manusia dan yang paling takut ada juga pada binatang. Itu sebab tuan-tuan dan puan, jaga diri kita supaya apa nafsu ini mengawal diri kita supaya menjadi nafsu yang mutmainnah yang lebih baik. Panjang rayanya kena pergi kuliah lah tuan-tuan ya. Ke masjid-masjid wallahu a'lam. Kita yang memandu nafsu bukan nafsu binatang yang memandu kita. Nauzubillah min zalik. Baik Ustaz, ada pemanggil di talian ketika ini di hujung-hujung ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa kami bercakap? Siti Rohani Mursyid daripada Banting. Baik, Puan Siti Rohani dari Banting. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya? Saya ingin bertanya. Soalan saya begini. Saya setiap lepas solat subuh, saya mesti membaca Quran. Tetapi bila dah cukup 6.30, tengok jam 6.30, saya tutup Quran sebab nak dengar tanya Ustaz. Sebab kalau tak mendengar tanya Ustaz, saya rugi. Jadi mana yang lebih utama? Adakah dapat pahala juga mendengar tanya Ustaz sama macam membaca Quran? Itu saja soalan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sifat malas. Tapi yang mana patut diutamakan tu Ustaz? Mungkin secara ringkas Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, ini antara sifat yang sangat luar biasa. Lepas subuh baca Quran dan hingga jam 6.30 pagi
Tuan-tuan tanyalah Ustaz. Tanya Ustaz. Tuan-tuan dan puan, tanyalah Ustaz. Ini adalah majlis ilmu. Bila mana dalam majlis ilmu, tuan-tuan dan puan, yang paling penting kita kena talaki musyafahah. Majlis ilmu ni kalau hanya sekadar tuan-tuan hanya satu hala, ia betul ilmu tetapi ia perlu ada pertanyaan dan sebagainya. Macam ini dua hala lah. Tapi kadang-kadang kita tak faham. Jadi bila mana tak faham, kena juga cari tok guru. Tetapi tuan-tuan dan puan, kalau orang tanya Ustaz, mana penting? Majlis ilmu ke apa dengan tanyalah Ustaz ke dengan baca Quran? Tuan-tuan dan puan, kalaulah dapat ataupun kalau kita boleh rekod, mungkin Al-Quran ini yang memang kita kena capai. Lepas subuh, aku kena habiskan satu live. Tiba-tiba dah 6.30. Kita dah ada KPI kita nak capai ni, nak capai indikator kita ni. Satu live, contoh maknanya 2 muka lah. Tiba-tiba dah 6.30 baru sampai 1 muka. Ada lagi 1 muka. Patutnya lepas subuh, sebelum duha kena habis. Sebab lepas duha kita ada lagi selai. Contoh tuan-tuan dan puan. Kalaulah kita boleh rekod tanyalah Ustaz tu, maknanya kita habiskan Quran kita dan tengoklah kemudian. Ataupun tengok di FB dan sebagainya. Tetapi kalaulah Ustaz, Facebook pun tak ada Ustaz. Kan? Macam mak saya pun tak ada Facebook. Dia tengok TV je. Tuan-tuan dan puan, boleh. Tak ada masalah. Tangguhkan seketika amalan sunat kita. Tuntutlah ilmu dengan menonton tanyalah Ustaz. Kemudian habis tanya Ustaz, teruslah kita membaca Al-Quran. Meneruskan kehabisan untuk baca Quran. Moga-moga ada manfaatnya. Yang penting tuan-tuan, tuntut ilmu, buat ibadah, jangan malas-malas. Wallahu a'lam. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan di awal tadi. Ustaz nyatakan nak kongsikan kepada para penonton apakah doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita menghindarkan diri kita daripada sifat malas dan lemah ini. Silakan Ustaz. Baik, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya doa yang kita bicara tentang sifat malas ini banyak riwayatnya. Ada daripada Imam Bukhari, Muslim dan matannya juga berbeza-beza. Tetapi saya tak naklah bawa benda tu. Tuan-tuan kalau nak kaji tentang mustalah hadisnya, ilmu jar wa ta'dilnya, ulumul hadis, tuan-tuan kena pergi cari tok guru lah. Ya, belajar betul-betul. Tapi hanya sekadar umum hari ini kita nak berkongsi antara hadis yang Nabi nyatakan tuan-tuan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa. Bila mana Nabi biasa membaca doa, apa Nabi baca? Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wal junni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Sedekah Rasulullah SAW. Amin insya-Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Apa dia tuan-tuan? Maksudnya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua dan sifat kikir, yakni kerekut. Dan aku juga berlindung kepadamu, ya Allah, dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Dalam riwayat yang lain juga ada mengatakan bahawa yang biasa kita amalkan dalam yang diriwayatkan daripada Imam Abu Daud rahimallahu taala, ada riwayatkan bahawa doa yang biasa kita dengar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ghablati ad-daini wa qahri rijal. Sadaqallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada duka cita dan rasa sedih. Aku berlindung denganmu daripada lemah dan malas. Aku berlindung denganmu daripada sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung denganmu daripada bebanan hutang dan penindasan manusia. Inilah antara doa yang masyhur, yang popular, yang biasa kita amalkan dalam mana-mana kitab buku-buku doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan juga ada banyak lagi tuan-tuan dan puan, bolehlah cari sendiri. Dan insya-Allah saya akan kongsikan di Instagram, Facebook saya, Azab Al-Kankari. Dan ada rezeki, insya-Allah kita jumpa lagi. Dah habis ke? Belum lagi. Sabar. Maknanya doanya itulah dia tuan-tuan. Ya. Nak kongsikan, insya-Allah. Kita akan kongsikan nanti, insya-Allah. Baik, itu dia. Doa-doa ni sebenarnya macam kita pernah dengar je. Iya. Betul. Itulah doa yang kita kena amalkan. Itulah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Baik Ustaz, mungkin kesimpulan daripada Ustaz. Kesimpulan pada hari ini, hilangkan sifat malas. Apakah nasihat Ustaz agar umat Islam yang malas ketika ini supaya bangun? Tinggalkan sifat malas dan rajinkan diri, bukan lagi masa bermalas-malas. Sebab apabila malas, Islam pasti akan ditindas. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Betul. Kata Da'i Hadari itu sangat betul. Tuan-tuan dan puan, bahasa mudahnya saya kongsikan, malas adalah sifat yang memang ada pada setiap manusia. Memang ada. Pada siapa-siapa pun semua ada. Pada saya, pada tuan-tuan mungkin, kepada semua orang ada sifat malas ini. Tapi tuan-tuan, kita tidak boleh buangnya secara total.
Kita tak boleh buangnya total. Dia datang, pergi. Datang, pergi. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita boleh mengawal ia agar ia tidak menguasai diri kita. Supaya malas ini kita boleh kuasai, jangan sampai malas ini yang menguasai diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan, kawallah sifat malas ini supaya kita dapat hilangkan sifat malas yang durjana ini, yang penyakit ini yang boleh merosakkan kehidupan kita, insya-Allah, dengan kerajinan kita tuntut ilmu, dengan kerajinan kita berzikrullah, amalkan zikir asma Allah ya qawi, ya Allah yang maha kuat. Moga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengubah diri kita dengan ada doa kita, dengan kita damping orang-orang alim, insya-Allah Allah Taala akan berkati dan rahmati kita semua, dan Allah akan hilangkan sifat malas pada diri kita, dan insya-Allah kita dapat kawal sifat malas itu supaya ia tidak menguasai diri kita. Wallahu a'lam. Moga bermanfaat. Baiklah, memurnikan program kita pada pagi ini. Doa ringkas daripada Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ghafurur rahim. Na'udzubillahi minasy ali minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Jika ada di antara kami ibu dan ayahnya telah pergi buat selamanya ya Allah, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleh di syurga-Mu yang abadi ya Allah. Rahmati dan berkatilah pasangan-pasangan kami ya Allah. Jika ada di antara kami pasangan-pasangan yang telah pergi buat selamanya ya Allah, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleh di syurga-Mu yang abadi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada sifat malas ini ya Allah. Hilangkanlah sifat malas untuk menguasai diri kami ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat malas ini ya Allah. Allahumma innana na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'adzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ghablati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada wabak penyakit yang berjangkit ini ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami seluruhnya ya Allah. Rahmatilah seluruhnya kepada kami ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, moga kami dapat memanfaatkan ilmu yang bermanfaat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang mempunyai hajat, makbulkan hajat kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, berikan kesihatan yang baik kepada kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang dalam kesusahan, permudahkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, matikanlah kami dengan iman dan Islam ya Allah. Jauhkan kami daripada bala bencana-Mu ya Allah. Satukanlah hati-hati kami seluruhnya. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Matikanlah kami dalam keadaan kami menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ma'bulkan doa kami ini ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Moga-moga Allah makbulkan, moga ada rezeki kita jumpa lagi, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Ustaz Azamul Kankari atas perkongsian topik kita hari ini, hilangkan sifat malas. Insya-Allah kita akan bersama lagi Ustaz. Terima kasih Dai Hadari dan seluruh kru produksi Tanyalah Ustaz. Moga bermanfaat insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok kita bersama dalam Tanyalah Ustaz bersama dengan sahabat kami semua iaitu Dai Luqman. Kita akan berbincang mengenai akidah, perosak akidah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nizam Abdul Qadir. Baiklah, jauhi sifat malas. Buya Hamka pernah berpesan, hidup bukan sekadar hidup. Kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja bukan sekadar bekerja, kerana kalau sekadar bekerja, kera di hutan turut bekerja. Allah. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.